Baik, kita akan bermula untuk sesi hari ini. Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera kepada semua para peserta. Selamat pagi, selamat datang dan tahniah kerana telah berjaya mendaftar dalam sesi perkongsian kita pada hari ini, iaitu sesi perkongsian pensijilan Trust My Catering. Dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa anda bersama-sama dengan saya dan juga Tuan Penceramah, iaitu Tuan Haji Sazli Azizuddin daripada Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Jabatan Kesihatan Negeri Perak, untuk berkongsi berkaitan dengan satu mekanisme kawalan keselamatan makanan yang kita panggil sebagai pensijilan Trust My Catering. Baik, untuk hari ini, sesi hari ini ditaja sepenuhnya oleh Origin Intellect Sdn Bhd, di mana kami merupakan syarikat yang menyediakan latihan, audit dan juga khidmat nasihat berkaitan dengan pensijilan makanan seperti HACCP, GMP, halal dan juga kursus latihan pengendali makanan. Di mana kita lihat dalam istimewanya satu program yang kita sediakan hari ini, sesi bagi hari ini adalah percuma sahaja tanpa bayaran atas satu objektif di mana kami melihat situasi semasa pandemik yang memberi impak ataupun kesan yang besar kepada semua industri, khususnya kepada industri catering. Diharapkan sesi pada hari ini dapat membuka peluang kepada pengusaha catering khususnya untuk melihat apa peluang yang anda boleh terokai untuk meningkatkan dari segi aspek keselamatan dan kualiti makanan, dan juga seterusnya diharapkan pensijilan Trust My Catering ini, jika anda dapat, dia dapat memberi keyakinan kepada orang ramai untuk membeli makanan yang anda hasilkan dan seterusnya insya-Allah membuka peluang perniagaan yang lebih banyak pada masa akan datang. Sebelum saya serahkan sesi ini terus kepada Tuan Haji Sazli, saya ingin ingatkan semua para peserta untuk meletakkan mic anda di dalam mod senyap. Kerana kita tak mahu mengganggu perjalanan sesi program hari ini, dan kemudian lagi satu saya nak ingatkan supaya jika dalam sepanjang sesi perkongsian hari ini, jika ada apa-apa soalan, mungkin anda semua boleh simpan dahulu soalan tersebut. Okay, kalau nak tanya mungkin boleh type sahaja di dalam chat box, dalam chat box dalam Zoom. Tapi saya cadangkan untuk anda simpan dahulu soalan tersebut sehingga akhir sesi, kerana kita akan adakan ruang sesi soal jawab untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk mengajukan soalan dalam insya-Allah dalam pukul 11.45 sebelum kita selesaikan sesi pada pukul 12 nanti. Baik, jadi tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Tuan Haji Sazli untuk memulakan sesi perkongsian pensijilan Trust My Catering. Silakan Tuan. Okey, sekejap saya share dulu. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera dan apa khabar semua? Selamat pagi. Saya harap semuanya sihat-sihat. Saya tengok dalam ni ada juga yang saya kenal, amat menakutkan. Okey, bukan menakutkan apa, macam saya rasa macam nampak Dr. Ibrahim kot dari dulu bekerja sebagai pegawai teknologi makanan juga di Pahang, dan ada 2-3 rakan-rakan saya jugalah di dalam ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada pagi yang mulia inilah sampai jam 12.30 hari nanti kita akan berkongsilah, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan pensijilan Trust My Catering lah. Okey, harap tuan-tuan dapat bersama-sama dengan saya lah sampai ke akhir. Okey, dan seperti yang dimaklumkan tadi, sebenarnya kerjasama kami ini daripada Jabatan Kesihatan Negeri Perak bekerjasama dengan Origin Intellect lah untuk kata apa mewujudkan ataupun membuat satu perancangan di mana kita akan jalankan satu secara visual taklimat secara visual tentang pensijilan Trust My Catering inilah. Okey, saya proceed tuan-tuan.
Okey, sebenarnya kalau ikutkan sebagai pengenalan, catering makanan ini adalah perkhidmatan penyediaan, penyimpanan, pengedaran dan penghidangan makanan untuk diambil oleh pengguna di suatu tempat yang disediakan. Okey, ini adalah catering makanan. Dan tujuan persejilan ini pula adalah untuk memberi pengiktirafan rasmi kepada pihak catering yang mematuhi elemen-elemen keselamatan makanan dan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, kalau kita ikutkan di dalam pengenalan ini kita katakan untuk memberi pengiktirafan rasmi. Sebelum ni tiada apa-apa pengiktirafan lagi kita berikan kepada caterer sebenarnya. Jadi kita nak mengalu-alukan caterer ini apabila dia mematuhi elemen-elemen keselamatan makanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. So kita mengiktiraf dia sebagai kita bagi dia satu persejilan untuk mengiktiraf dia lah iaitu persejilan Trust My Catering. Okey, ini adalah logo Trust My Catering. Okey, setelah tuan-tuan nanti bertungkus lumus nanti, okey, nanti inilah dia logo Trust My Catering yang akan tuan-tuan dapat nantilah. Okey, insya-Allah. Okey. Oh, tapi dia record. Ada record. Okey, untuk kelebihan pensejilan ini, yang pertamanya sebenarnya kita nak mempromosi dan meningkatkan peluang kebolehpasaran produk tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, okey, akan juga mendapat bimbingan daripada segi teknikal oleh bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Kemudian meningkatkan tahap keselamatan makanan yang dihasilkan di tempat tuan-tuan dan puan-puan semasa memasak dan sebagainya tu Okey, kemudian meningkatkan keyakinan orang ramai bila tuan-tuan dan puan-puan menggunakan logo Trust My Catering ini pada label pembungkus nanti. Okey, kemudian sebenarnya kita juga nak mengelakkan kejadian keracunan makanan berlaku di tempat tuan-tuan dan puan-puan Sebelum ni kita tahu kalau tak silap saya tahun 2008 ke di di Kedah, tak silap saya di Kedah ada lima orang meninggal kerana kenduri kahwin sebab itulah kita tengok perkara-perkara ni membolehkan kita cuba jugalah untuk mengiktiraf kepada caterer-caterer yang mana telah bersedia dengan keselamatan makanan ini. Okey. Kemudian kelebihan persejilan ini lagi ialah kita akan memberikan pelekat logo Trust My Catering akan diberikan secara percuma untuk persejilan yang kali pertama. Okey, dan kemudian kalau kita ikutkan semua kriteria ni yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh fulfill ialah untuk memenuhi keperluan peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009 Okay, ini antara kelebihan persejilan Trust My Catering. Okey, bila kita tengok siapakah pihak yang terlibat? Okey, sebenarnya syarikat catering dia ada kita di dalam prosedur ataupun garis panduan yang dibekalkan oleh Kementerian Kesihatan ini ada 3 pihak iaitu kecil, sederhana dan juga MES. Okey, nanti saya akan ceritakanlah pecahan-pecahan dia macam mana. Okey, dan pihak yang terlibat lagi satu adalah pengendali makanan itu sendiri. Okey, pengendali makanan ni ialah mana-mana orang yang terlibat secara langsung dalam penyediaan makanan, menyentuh makanan atau permukaan yang menyentuh makanan, mengendalikan makanan yang berbungkus atau tidak dibungkus atau perkakas dalam mana-mana premis makanan. Okey, dia menyentuh je makanan ataupun dia bantu untuk hidang dan sebagainya tu, dia adalah pengendali makanan. Walau bagaimanapun kalau di sini kita tengok dia ada satu lagi pihak yang terlibat iaitu penyelia perkhidmatan makanan. Okey, penyelia perkhidmatan makanan ni adalah orang yang menyelia ataupun mengurus atau menyelaras operasi penyediaan atau perkhidmatan makanan atau yang bertanggungjawab untuk mengawal atau menyelia secara langsung pengendali makanan yang terlibat dalam apa-apa operasi yang berkaitan dengan perkhidmatan makanan itu sendiri. Okey, jadi dia lain sikit daripada mungkin kalau tuan-tuan pernah dengar sebelum ni persejilan seperti BEST, okay, persejilan seperti home base. Okay, untuk catering ni dia ada special sikit iaitu penyelia perkhidmatan makanan. Penyelia perkhidmatan makanan ni kita katakan orang yang
kata lead lah ataupun orang kanan yang menyediakan proses penyediaan perkhidmatan makanan itu sendiri. Dia jadi penyelia di situlah. Okey, dia akan uruskan ataupun dia akan selaraskan perkhidmatan-perkhidmatan yang sedia ada. Okey. Okey, ini adalah kategori caterer. Dia ada 3, kecil, sederhana dan mass. Okey, untuk yang kecil, hidangan utama ataupun sampingan untuk kurang daripada 100 pack lah, dan bilangan pekerja dia adalah 10 orang, manakala caterer yang sederhana, hidangan utama ataupun sampingannya lebih daripada 500 pack dan bilangan pekerjanya hingga 11 hingga 20 orang macam tu ya. Dan yang mass ni agak besar dan hidangan utama ataupun sampingan lebih daripada 500 pack dan bilangan pekerja dia lebih daripada 20 orang. Okey. Kemudian contoh hidangan utama ni contohlah nasi berlauk, laksa, mi kari yang berat, okey, dan hidangan sampingan tu seperti kuih muih, bubur kacang dan juga kek. Okey, jadi hidangan-hidangan ni bila kita buat, kita tengok sama ada kalau kuantiti tu kurang daripada 100 pack, dia dikategorikan sebagai caterer yang kecil. Kalau lebih daripada 100 pack tapi kurang daripada 500 pack, sederhana. Lebih daripada 500 adalah mass catering lah ya. Okey, ini kriteria permohonan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan jangan risaulah. Okey, dia taklah susah sangat sebenarnya untuk permohonan ini. Okey, kalau puan-puan, tuan-tuan pernah tengok biasa dengan familiar dengan persijilan yang lain-lain, GMP, HACCP dan juga mesti lagi susah. Tapi ini lagi mudah daripada itulah. Okey. Okey, yang pertamanya, syarikat hendaklah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia melalui pendaftaran premis makanan. Okey, permohonan boleh dibuat melalui laman sesawang fosim.muh.gov.my lah secara online. Okey, ini untuk pendaftaran permis yang pertama. Yang keduanya, syarikat hendaklah berdaftar juga dengan SSM. Okey, ataupun Ordinan Kerajaan Tempatan bagi negeri Sabah dan juga Sarawak. Okey, bagi permis juga hendaklah mempunyai lesen ataupun kelulusan daripada kerajaan tempatan ataupun surat pengesahan daripada agensi kerajaan. Okay, untuk mass catering lah terutamanya. Okay, kita tak nak macam ni lah sebab catering yang kecil selalunya dia buat sebelah rumah ataupun di sebahagian daripada rumah. Okay, tapi kalau catering yang besar-besaran ni kita tak nak dia buat di rumah juga, sebab tu untuk mass catering ni kita nak dia ada permis yang sedia ada, yang tersendiri. Okay, dia memang cater untuk mass catering saja. Dia buat untuk memasak untuk mass catering saja, dan selalunya lah ya. Okay, dia di dalam kawasan kerajaan tempatan lah, di mana kena ada lesen daripada PBT. Okay. Dan hendaklah menyertakan borang TMC 01. Okey, nanti kita akan kalau tuan-tuan berminat nanti boleh dapatkan borang ini, borang permohonan, dan juga senarai semak lah keselamatan makanan. Okey, dan menyertakan sijil latihan pengendali makanan untuk semua pengendali makanan. Okey, untuk permohonan ni dia nak dah sertakan semua sekali pekerja, setiap pekerja tu sijil latihan pengendali makanan. Okey, salinan lah ya. Dan menyertakan juga sijil latihan penyelia perkhidmatan makanan khusus bagi penyelia catering makanan. Okey, nanti saya akan ceritakan satu-satu nanti. Okey. Dan menyertakan juga rekod vaksinasi anti typhoid yang masih sah oleh pengamal perubatan yang berdaftar, iaitu doktor, dan menyertakan manual jaminan keselamatan makanan untuk mass catering. Okey, nanti kita pergi satu persatu lah ya. Okey, tempoh sah laku bagi sijil ini adalah 3 tahun. Okey, dan pemantauan akan dilakukan setahun sekali oleh pihak Jabatan Kesihatan Negeri ataupun pihak Pejabat Kesihatan Daerah. Okey, dan dia laku 3 bulan sebelum tamat tarikh expired dia tu. So tuan-tuan dan puan-puan kena renewkan lah kita punya TMC ni ya. Okey, ini kadar fee yang ditetapkan. Okey, macam permohonan baru untuk mass catering 2,000, kecil sederhana 1,000, okey, pembaharuan 1,500, kecil sederhana 800, dan surveillance 1,000 dan juga kecil sederhana 500. Walau bagaimanapun, kadar fee ini buat masa ni tahun 2021, saya harap tahun-tahun akan mendatang ni pun adalah percuma lagi lah. Ya, saya harap begitulah. Okey, sebab kita nak menggalakkan caterer mendapatkan persijilan Trust My Catering ini. Okey, ini rujukan dia. Yang pertama untuk
syarikat yang kecil sederhana, dia ada garis panduan persijilan Trust My Catering untuk skala kecil dan sederhana. Manakala untuk mass catering, ada garis panduan persijilan Trust My Catering untuk mass catering dan juga manual program jaminan keselamatan makanan PJKM untuk mass catering. Okey, dua-dua ni kalau katalah tak dapat, saya tak tahu nampak ke tak kalau saya tunjuk dalam kamera ni. Okey, ni contoh, ada tak nampak pula. Okey, ini untuk garis panduan persijilan Trust My Catering skala kecil dan sederhana. Okey, dia pun ada juga untuk mass catering. Boleh dapatkan di pejabat kesihatan daerah yang berdekatan atau boleh je download daripada laman web fsq.moh.gov.my. FSQ, Food Safety Quality.moh.gov.my. So searchkan pada Trust My Catering, kita akan dapatlah benda tu. Kita akan dapat dia punya download punya alamat address dia. Okey, kita proceed. Okey, ini adalah elemen keselamatan makanan untuk Trust My Catering bagi skala kecil dan sederhana, 10 elemen. Untuk mass catering ada 13 elemen. So ada 3 elemen yang berbeza lah. Tapi tak berdosa, kalau yang kecil sederhana pun boleh buat 13 elemen ni. Okey, dia tak adalah berdosa sangatlah. Okey, ini antara elemen-elemennya. Okay. Yang pertamanya, elemen pertama pengendali makanan, yang keduanya struktur dapur, okay. Kemudian reka bentuk dan kemudahan di dapur, peralatan dan perkakasan dapur, kawalan bahan mentah, kawalan penyediaan makanan, kawalan pembungkusan makanan, okay. Kawalan penyimpanan makanan sedia dimakan. Okay, ini khas untuk kategori mass catering saja. Tapi kalau kata yang kategori lain pun nak buat, tak ada masalah. Okay, tapi mandatory kepada mass catering sajalah. Okay, untuk elemen 8. Elemen 9, pengangkutan dan pengedaran makanan. Elemen 10, penghidangan makanan. Elemen 11, kawalan makhluk perosak. Okay, sama juga. Ini adalah untuk kategori mass catering saja. Okay, kawalan makhluk perosak dan juga kebolehkesanan. Okay, dan yang terakhir adalah rekod dan dokumentasi. Okay, kita pergi yang pertama lah. Kita ada banyak slide, lebih kurang dalam 100 slide. Saya harap boleh habis lah. Mungkin kena, tak tahu nak cakap lah, harap-harap habis lah. Tuan-tuan dan puan jangan boring pula. Okey, ini syarat yang pertama. Okey, vaksinasi. Semua individu yang terlibat dalam pengendalian makanan perlulah mematuhi yang pertama mendapatkan suntikan vaksinasi anti-typhoid. Kalau kata takut nak suntik, boleh juga ada jenis pil yang boleh telan boleh telan ubat. Okay, boleh didapati daripada klinik ataupun hospital swasta. Sekarang ni untuk klinik kerajaan tak ada dah untuk vaksinasi anti-typhoid lah. Lebih kepada hospital ataupun klinik swasta. Dan tempoh vaksinasi bergantung kepada kaedah vaksinasi lah. Selalunya 3 tahun. Okay, dia punya validasi ada 3 tahun. Dan mempunyai buku rekod vaksinasi anti-typhoid yang disimpan dengan baik. So setiap rekod ataupun kadang-kadang ada yang bagi slip, ada yang bagi buku kecil. So simpan rekod tu dengan baiklah sebagai bukti tuan-tuan dan puan-puan telah diberikan vaksinasi. Okey, kemudian ini adalah kursus latihan pengendali makanan, di mana semua pengendali makanan yang bekerja di tempat tuan-tuan dan puan-puan, termasuklah yang serve makanan, okey, hendaklah menghadiri kursus latihan pengendali makanan. Okey, daripada sekolah latihan pengendali makanan yang diiktiraf. Okey, saya tak nak promote, tapi ini antara yang telah dibuat oleh pihak Origin Intellect. Okey, sebab dia hari ini penaja, kena promote jugalah. Okey, kursus pengendali makanan yang daripada Origin Intellect. Sekarang ni dah ada pula kaedah secara online. So boleh menghadiri kursus secara online sahaja, tak perlu menghadiri kursus ke premis mereka lah. Okey. Kemudian setelah habis kursus, selalunya kursus ini selama 3 jam. Okey, 3 jam dan dia punya bayaran adalah RM50. Basicnya RM50, tapi kalau ada untuk penghantaran kepada CJ dan sebagainya, mungkin ada kos yang lain lah. Okey, tapi basic bayaran adalah RM50 sajalah. Okey. So saya rasa 3 jam tu sekejap saja. So tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar dan dapatkan CJ latihan pengendali makanan inilah. Dan setiap pekerja yang bekerja dengan tuan-tuan dan perempuan ataupun tuan-tuan dan perempuan sendiri ada pekerja di situ, hendaklah mendapatkan latihan pengendali makanan ini. Okey, mesti CJ. Dan CJ itu hendaklah disimpan dengan baik, jangan hilangkan. Okay, dan CJ ni laku seumur hidup lah.
Okey, dia ni lagi satu specialnya latihan satu lagi saya kenapa gagap hari ni ya Allah Akbar. Okey, latihan satu lagi adalah latihan penyelia perkhidmatan makanan. Okey, yang ini khas kepada penyelia makanan tapi tak salah kalau tuan-tuan dan puan-puan semua nak pergilah. Okey, yang ini pernah diadakan pada April 2021 tapi yang ini di bawah IFSTC. Okay, bawah BKKM sendirilah. So boleh pergi ke laman web BKKM fsq.moh.gov.my. Okay, boleh tengok dekat situ bila lagi dia ada latihan penyelia perkhidmatan makanan ini. Okay, latihan penyelia perkhidmatan makanan ini adalah diwajibkan kepada penyelia makanan yang untuk mass catering tadi ya. Dan bila dapat sijil tu hendaklah disimpanlah sebagai bukti dan disimpan dengan baiklah supaya tak hilang Okey. Ini sekarang ni bayaran dia adalah RM320 lah. So saya tak pasti akan datang tapi siapa yang patut hadir tu lebih pada tertumpu kepada penyelia makanan sama ada chef tu sendiri, pengurus dapur sendiri ataupun pengurus restoran, pengurus catering makanan, pengurus dewan makan ataupun individu yang terlibat dalam penyediaan perkhidmatan makanan itu sendirilah. So dia lebih kepada konsep penyeliaan di mana dekat situ dia train tuan-tuan dan puan-puan sebagai penyelia apa yang perlu tuan-tuan buat sebagai penyelia perkhidmatan makanan. Okey. Okey, kemudian ini semua penyedia makanan lah ya. Hendaklah sentiasa memakai pakaian yang sesuai. Okey. Hendaklah memakai apron berwarna cerah, berpenutup kepala. Okey, dan kasut pun hendaklah berpenutup lah, tutup kasut tu tak boleh pakai slipper. Okey. Kemudian memakai penutup kepala, memakai penutup mulut ataupun atau sarung tangan jika perlu. So kalau kita tengok gambar ni memang dia tak mematuhi keseluruhan je lah dengan tak pakai bajunya, patutnya dia kena pakai baju juga. Okey, kena pakai apron, kena pakai kasut. Okey, dan juga penutup kepala lah. Okey, seperti ini. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, inilah dia yang sepatutnya memakai topi ataupun penutup kepala, memakai apron dan juga berkasut. Okey, boleh juga memakai sarung tangan jika perlu, jika sesuai. Okey, ada setengah-setengah tempat tak sesuai, tapi saya rasa masa tuan-tuan nak buat nak bungkus, okey, nak menyeduk semua tu, kita galakkan pakai sarung tangan lah ya supaya kebersihan tu lebih terjagalah. Okey. Macam ni ada penutup janggut jugalah. Kadang-kadang ada janggut yang panjang, so kita boleh juga pakai penutup janggut lah supaya tak ada janggut yang masuk ke dalam makanan. Okey. Next dia adalah tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh memakai barang kemas. Okey, seperti cincin, rantai, gelantangan, okey. Pin tudung yang berjuntai-juntai pun tidak digalakkan. Tak boleh pakailah. Kita takut pin tu masuk ke dalam makanan. Okey, kalau katalah tuan-tuan banyak barang kemas, simpan dulu barang kemas masa mengendalikan makanan lah. Okey. Hendaklah memakai kasut bertutup ya, tidak dibenarkan memakai selipar dan tiada luka ataupun kudis pada makanan. Okay, pada jari-jari ni kalau boleh janganlah yang ada makan air semua, dan jika ada luka, pakai plaster dan pakai glove. Jangan biarkan jari kita yang luka tu terdedah dan boleh menyentuh makanan. Kita takut bakteria pada luka tadi masuk ke dalam makanan. Dan amalan pengendalian makanan yang lain adalah hendaklah basuh tangan dengan betul sebelum memulakan kerja. Okey. Sebaik selepas menggunakan tandas, selepas mengendalikan bahan mentah atau apa-apa bahan yang tercemar. Contohnya kita nak buang sampah, kita pegang penutup. Sebab itulah buang sampah pun kita galakkan menggunakan tong sampah yang jenis pedal type kan, tekan kaki. Okay, kita nak ikat sampah tu pun tangan kita dah kotor. Okay, sebab tu kena selalu mencuci tangan lah. Sekarang ni pula waktu COVID ni, kita digalakkan lah selalulah mencuci tangan lah. So bila nak mencuci tangan, gunakan air yang bersih dan juga sabun jenis cecair. Okey. Kemudian pengendali makanan juga tidak melakukan apa-apa kelakuan yang boleh menyebabkan pencemaran makanan seperti menghisap rokok semasa mengendali makanan, bersin atau batuk, menggaru, menggorek hidung, telinga dan sebagainya lah. Sebab tu kata
perlakuan yang tidak baik ini ya, seperti menggaru, kejap-kejap garu kepala, kejap-kejap menggaru hidung dan sebagainya. Tangan tu akan dicemari dengan kotoran-kotoran yang kalau di kepala tu mungkin keluar momok, kalau di hidung tu mungkin najis hidung dan sebagainya masuk ke dalam makanan. Sebab tu elakkan menggaru-garu ni lah. Okay? Seperti juga nak bersin ataupun batuk, jangan ke arah makanan. So lari ke tempat lain, lepas batuk, and then kalau kata tutup dengan tangan mulut tu, cuci tangan semula. So jangan lupa, cuci tangan tu penting lah. Okay. Kemudian hendaklah menanggalkan apron sebelum masuk ke tandas. Banyak terjadi dulu saya pernah pergi ke R&R, pengendali makanan memakai apron masuk ke dalam tandas. So itu kita pelik lah kenapa kan, jadi saya ikutlah belakang dia. Rupa-rupanya mungkin dia macam mana cakap dia menggunakan apron tu sebagai pengelap. Mungkin tisu tak cukup kot, so dia menggunakan apron tu sebagai pengelap. So tak senonoh lah perkara tu. So that's why bila nak masuk tandas saja kena asing, kena apron tu letak ke tepi lah. Okay? Jangan masuk sekali dengan apron. Okay, kita masuk keperluan kedua, iaitu elemen kedua, struktur dapur. Okay, pastikan tempat tuan-tuan kalau lantai hendaklah berkeadaan bersih, berkeadaan baik dan juga tiada air takungan. Bertakunglah air bertakung. Kalau air bertakung ni selalunya kotoran banyak di situ, dan sentiasalah pastikan lantai tu sentiasa berkeadaan yang kering lah. Okay, dinding, siling, pintu dan tingkap hendaklah dikekalkan dalam keadaan bersih, mudah dibersihkan dan tiada habuk serta sawang lah. Okay, sebab tu premis kita kena pastikan, sebab kalau kata ada sawang semua, mungkin sawang tu boleh masuk ke dalam makanan. Okay, sebab tu kena pastikan betul-betul lah perkara-perkara ni kena bersih supaya menjamin keselamatan makanan kita terjamin lah, selamat makanan kita tu selamat. Okey, bagi sistem saliran pula, okey, semua longkang hendaklah dicuci dan diselenggara secara berkala agar sentiasa berada di dalam keadaan yang bersih. Okey, mempunyai reka bentuk yang memudahkan pencucian dan juga penyelenggaraan. So kalau kata longkang di dalam premis, pastikan tiada sisa makanan di dalam longkang tersebut, selalulah dibersihkan. Yang paling penting, selepas saja aktiviti memasak kita jalankan, kita terus bersihkan longkang tersebutlah sebelum balik daripada kerja. Okay, kalau tidak, tempat itu akan menjadi tempat pengumpulan sisa makanan dan pest akan datang. Okay, makhluk perosak ni akan datang dan akan membiak di situ. Sebab tu kena cepat-cepat clear. Dan kalau sisa masih ada, sisa makanan masih ada, boleh menyebabkan bau busuk pada longkang, kan? Dan juga ada juga bakteria dekat situ dan boleh menyebabkan pencemaran silang berlaku lah pula nanti ya. So kena make sure longkang pun dalam keadaan bersih. Okay, elemen ketiga adalah reka bentuk dan kemudahan dapur. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, nak tak nak, okay, satu set lengkap sinki mencuci tangan hendaklah diadakan di premis tuan-tuan dan puan-puan. Satu pun cukup, tak perlu banyak. Okey, di mana di tempat itu dibekalkan dengan air yang mengalir yang mencukupi. Okey, maksudnya kepala paipnya bila buka air itu adalah air mengalir. Okey. Kemudian cecair pencuci tangan serta tuala kertas kena sediakan juga. Okey, supaya memang stesen cuci tangan kan, jadi kena ada sabun cecair. Okey, dan tisu tuala kertas ataupun tisu kena ada. Kalau kata kita tak nak menggunakan tisu, boleh juga menggunakan pengering tangan yang jenis automatik tu Kemudian untuk kena pamerkan juga poster 7 langkah mencuci tangan. Okey, untuk poster ni boleh download daripada internet ataupun boleh dapatkannya daripada pejabat kesihatan daerah yang berkaitan lah. Selalunya dia akan bekalkan. Kalau di Perak ni memang setiap pejabat kesihatan daerah di negeri Perak memang kita ada stok ni dan boleh beri kepada tuan-tuan dan puan-puan jika diperlukan lah. Saya rasa di tempat lain pun ada lah, insyaAllah. Okey, untuk penyimpanan bahan mentah, tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita kena pastikan apa bahan mentah kita. Okey, adakah dia sesuai di dalam keadaan sejuk beku, di dalam keadaan sejuk dingin, ataupun di dalam simpanan kering. Okey, jika di dalam sejuk beku, contohnya ikan ataupun ayam, okey, suhu di dalam freezer tersebut hendaklah
kurang daripada negatif 18 darjah Celsius. Okey. Kalau sejuk dingin pula, suhunya antara 0 hingga 4 darjah Celsius. Tetapi khas untuk sayur dan buah saja, kita boleh setkan antara negatif 1 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Okey. Ini untuk khas untuk sayur saja. Tapi kalau untuk produk-produk lain, sila setkan peti sejuk ataupun di ruang sejuk dingin tuan-tuan dan puan-puan tu, kita panggil chiller, antara 0 hingga 4 darjah Celsius. Okey, bagi simpanan kering pula, apa yang perlu ada, sekejap tuan-tuan. Pengendaraan di kawasan kering hendaklah baik, okey, pencahayaan yang mencukupi dan juga dinding yang sentiasa kering. Okey, untuk ketiga-tiga keadaan ni, apa yang penting ialah, okey, contohnya peti sejuk kan, dua-dua peti sejuk ni, sejuk beku, freezer ataupun chiller, pastikan jangan terlampau mampat, terlampau penuh. Jadi kena ada ruang juga supaya udara sejuk dalam tu boleh beredar dengan sebaiknya dan boleh menyejukkan keseluruhan makanan. Kalau terlampau mampat ataupun penuh, ada makanan yang sejuk, ada makanan yang tak sejuk nanti. Okey. Untuk yang kering ni, okey, nanti saya tunjukkan dia punya. Okey, ni ruangan kering. Untuk ruangan kering, makanan yang pertamanya tak boleh letak terus atas lantai. Okey, dia perlu ada pellet. Okey, ataupun apa-apa alas. Okey, janganlah alas kayu sudahlah. Okey, kalau boleh pellet yang jenis plastik. Okey, kalau arak pun tak ada masalah. Dan yang kita galakkan juga, jarak antara dinding dan juga rak tu adalah 15 cm. Dan jarak antara dinding dan pada makanan adalah 20 cm. Untuk bahagian bawah pula 20 cm antara lantai dan juga makanan. Itu tuan-tuan dan puan-puan kena tahulah. Okey, sebab ini memang ada di dalam peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009. Okey. Jadi susun atur ni bagus dan tuan-tuan dan puan-puan juga kalau boleh setiap makanan ataupun bekas tu dilabelkan lah. Kalau lagi baik dilabelkan juga bila tarikh luputnya. Supaya kita tahu bila dia expired, mudah kita buat rotation ataupun kalau kata cepat expired tu kita gunakan dulu, lambat expired tu kita gunakan kemudian lah. Maksudnya macam tu . Okey, bagi penyimpanan peralatan pekakas dan juga bahan pencuci, okey, simpan semua peralatan ataupun pekakas di tempat yang bersih dan sesuai. Okey. Kemudian peralatan dapur yang tidak digunakan perlu disimpan dalam sebuah bilik ataupun ruangan khas dengan susunan yang teratur lah. Okey. Kebanyakan masalah yang kami pergi sekarang ni, semua benda dah simpan. Tipware yang lama, masa dapat kenduri-kenduri dulu pun dah simpan dekat situ. Lepas tu segala periuk belanga yang tak guna, okey, dah simpan. Yang dah rosak pun dah simpan dekat situ. Okey, yang mana yang dah rosak, keluarkan. Kadang-kadang termos yang rosak ataupun jar yang pecah, keluarkan. Jangan disimpan di dalam tempat yang sama. Ataupun musnahkan teruslah, buang. Maksudnya buanglah . Okey. Yang ketiganya adalah tempat ataupun ruang khusus perlu disediakan. Okey. Ataupun tempat ataupun ruang khusus perlu disediakan bagi penyimpanan bahan dan alatan mencuci dan terasing daripada tempat penyediaan dan simpanan makanan. Okey, ini juga berlaku bila kita pergi audit. Dia selalu sorok belakang pintu. Okey, kalau penyapu, kalau mop selalu belakang pintu. Tapi kalau bahan pencuci ni dia diletak sekali dengan bahan mentah. So tak bolehlah kita takut ada cross contamination. Okey, kita takut ada pencemaran silang berlaku. Okey, kadang-kadang macam ni, sebagai contoh kita takut benda ni berlaku. Tepung kan, bila kita buka tepung tu, bila ada chemical macam ni, bila kita buka chemical ni, uap tu akan keluar. Okey, bau ataupun uap tu nanti akan diserap oleh tepung. Jadi tepung tu nanti mungkin akan menyerap bahan kimia daripada ni yang menyebabkan tepung tu pun berbau seperti bahan kimia. Kita takut juga bahan aktif dalam bahan kimia tu pun ada di dalam tepung tersebut. Sebab itulah kita tak benarkan penyimpanan untuk bahan-bahan kimia ni ataupun bahan-bahan pencuci ni bersama dengan bahan mentah. Jadi kena asingkanlah penyimpanannya, ruangan penyimpanannya. Okey, kemudian ruang pencucian peralatan dan perkakasan.
Okey, kena pastikanlah ruang pencucian peralatan dan perkakasan hendaklah sentiasa dalam keadaan yang bersih dan mempunyai sistem saliran yang baiklah. Okey, kalau kita tengok gambar ni memang tak senonoh lah, kita tak nak macam tu. Okey, biarlah ruang tu sesuai untuk kita mencuci peralatan. Ruang tu hendaklah bersih supaya kita bila kita cuci peralatan kita pun, peralatan kita akan bersih. Bukannya akan bertambah berisiko dengan kotoran ataupun kita tengok tempat pencucian tu pun tidak bersih lah. Okay? Kita tak nak pencemaran silang berlaku di situ. Okay, untuk bekalan air dan ais, okay, pengusaha hendaklah memastikanlah ya air yang ada ataupun dibekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan hendaklah air yang dirawat lah. Kita kata kalau di Selangor Syabas Syabas, kalau di Perak LAP, Lembaga Air Perak. Okey. Di tempat lain mungkin lain-lain namanya, tapi kita nak air yang dirawat, air pipe lah, kita senang cerita air pipe lah. Okey. Kalau nak guna air telaga boleh ke? Okey, kalau nak guna air telaga kena rawat. Jadi kalau boleh kita elakkanlah sebab kos rawatan juga agak tinggi juga. So kita lebih baik gunakan air pipe lah yang memang tersedia dirawat. Okey. Kemudian bekalan air hendaklah dilindungi secukupnya daripada apa-apa pencemaran. Jadi bila kita menggunakan air pipe, jadi kalau kata ada takungan, pastikan takungan tadi bertutup. Okey, jangan terbuka dan bekas yang kita nak letak air pipe itu hendaklah bekas yang bersih. Okey, jika menggunakan ais pula hendaklah disimpan di dalam bekas yang tertutup, terlindung daripada sebarang pencemaran. Sebelum ni kalau tak tahu lah tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah pergi satu kedai makan di mana bila saya minum Nescafe tapi rasa ikan. Jadi yang tu yang kita macam alamak kenapa rasa ikan kan. So rupanya di dalam tong selalu warna orange, tak silap tong ais tu warna orange. Di situ dia letak ais, di situ dia juga letak ikan, di situ juga dia letak sayur. Jadi ais tu penuh berkhasiat lah. Jadi yang tak bestnya bila saya minum Nescafe ais ada rasa ikan. Sayur tu tak rasa lah, tapi rasa ikan tu ya. Itu yang tak okey lah. Memang tak okey langsung lah. Kalau kita punya bahagian PPKP ataupun unit penguasaan datang, memang kena compound lah tu. So kena careful benda tu. Okey, kemudian ada sedikit tambahan tentang kelengkapan gas memasak. Okey, untuk gas memasak ni pastikanlah pipe ataupun hos berada di dalam keadaan yang sesuai, selamat dan juga bersih. Dan pipe hos ataupun pipe dia, sebab pipe ni di Putrajaya, saya tak tahu dekat sini di Putrajaya, dulu saya pernah duduk dengan Putrajaya, dia pakai pipe. So kita bayar, kita tak ada tank tu, kita pakai pipe je untuk saluran gas. Okay, tapi kalau di tempat-tempat lain mungkin kita pakai gas, tong gas tu kan. Okay, kena pastikanlah hos yang hendaklah sentiasa berkeadaan tidak bocor lah. Kita risau ialah keselamatan, lebih kepada keselamatan, takut ada kebakaran lah. Okay. Kemudian untuk pengudaraan, okay, tuan-tuan dan puan-puan, bila pengudaraan ni kita kena pastikan jugalah. Okey, pengudaraan yang baik. Di mana kalau memasak tu tidak berkepul-kepul udara tu di sekeliling dapur kita lah. Jadi seeloknya ada sama ada exhaust fan ataupun cooking hood lah untuk menarik udara daripada ruang masak tu keluar. Okay, supaya tak ada pencemaran berlaku ataupun kita pun tak sesak nafas. Okay. Dan sistem pengudaraan perlu diselenggara dengan baik dan dibersihkan secara berkala. Selalu bila ada pula cooking hood ataupun exhaust fan ni, dia tak selenggara pula. Okay, ini kena selenggara selalu. Okay, untuk exhaust fan pastikan kalau nak beli, kalau nak pasang, better yang bila tak jalan exhaust fan tu, dia berkeadaan bertutup di luar tu. So bila dah pasang baru dia terbuka, dia punya macam tingkap Kenapa? Sebab kita tak nak serangga ataupun makhluk perosak ni masuk melalui situ kalau tak bertutup. Okay, so kena pastikan benda tu supaya kalau kata malam-malam memang kerja Kak T lah, Kak T datang, Kak Lipas masuk melalui itu, so masalah lah pada kita punya permis nanti. Okay, sebab permis kita adalah makanan diorang. Okay, banyak makanan dalam tu jadi itulah makanan kepada serangga-serangga perosak tu. Okey, bagi pencahayaan, pencahayaan yang mencukupi di dapur ataupun di ruang penyediaan dan tidak menyebabkan pencemaran kepada makanan. Okey, apa yang kita kata tidak menyebabkan pencemaran ni?
okey, hendaklah pastikan lampu berkeadaan bersih lah dan baik. Okey, untuk bacaan pencahayaan ni, kalau untuk kilang GMP dan juga HACCP, okey, kita buat bacaan, dia punya bacaan adalah 215 lux, menggunakan lux meter lah dia punya bacaan. Tapi kalau untuk premis makanan ni, yang penting adalah tuan-tuan dan puan-puan nampak apa yang tuan-tuan masak. Tuan-tuan nampak apa itu bahan mentah. Tuan-tuan nampak apa-apa ancaman dalam makanan, contohnya ancaman fizikal, rambut, kan, paku ke dalam makanan, nampak benda tu kita boleh nampak, okey. Jangan terlampau kelam, jangan terlampau gelap. Okay, itu satu bahaya kepada kita sendiri, takut terpotong jari pula. Satu lagi kepada pelanggan kita di mana kita tak nampak bahan-bahan tercemar ni, ancaman kepada ancaman makanan ni seperti paku tadi kan, rambut dan sebagainya. Okey, itu kena careful lah. Okey, dan untuk lampu ni kita memang minta ada penutup pada lampu. Tapi kalau selalu sekarang ni kita pakai lampu LED kan, tak perlu penutup lagi lah, sebab LED tu di dalam lampu dan dia dah siap ada casing dah di situ. So tak ada masalah perkara tu lah. Okey, untuk tempat pembuangan dan pelubusan sampah pula, okey, tong sampah hendaklah dilapikkan dengan plastik lah di dalam tong sampah. Kita memang minta setiap pengerim makanan, pengusaha makanan, caterer makanan menggunakan tong sampah yang jenis sepeda type ni, yang di dalam gambar tu lah, tekan kaki. Okey, supaya kita minimumkan tangan kita ni menyentuh tong sampah tersebut. Okey, sebab bila sentuh tong sampah, nak cuci balik tangan tu entah bila tak tahu kan. Jadi kita meminimumkan kita punya sentuhan kepada tong sampah, jadi insya-Allah lah tiada pencemaran makanan berlaku lah di tempat tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bila kita kena buang sampah ni? Okey, kita buang sampah apabila 3/4 daripada tong sampah tu, sebelum penuh lah 3/4 kita buang sampah tersebut. Kenapa? Sebab bila 3/4 tu kita boleh ikat lagi. Kalau kata 100%, kita dah tak boleh ikat dah sampah tu kan, plastik sampah tu. Jadi akan berterabur semua. So 3/4 tu limit dia dan kita boleh ikat lagi lah. So kita buang di tempat yang sepatutnya lah, jangan dibuang dalam sungai pula ya. Okey. Aspek yang kita tengok juga di premis tuan-tuan dan puan-puan adalah tandas. Okey, di mana keadaan tandas hendaklah sentiasa bersih, berfungsi dan tidak berbau lah. Tak berbau ni berbau busuk lah maksudnya. Okey, tandas mempunyai bekalan air yang mengalir. Okey, tandas hendaklah dilengkapi dengan cecair, pencuci dan juga kemudahan mengering tangan lah, serta tong sampah berpenutup bebas tangan tadi. Okey. Kemudian pastikan pintu tandas sentiasa tertutup. Okey, untuk pintu tandas ni, kalau kata tuan-tuan dan puan-puan memasak di depan toilet, pastikan pintu tu sentiasa tertutup. Ataupun kali lagi baik, ada macam kita buat buffer zone sikit lah. Sama ada penghadang sikit, dia tak direct kepada tempat proses kita. Ataupun kita enjakkan sikit tempat proses kita ke tempat lain. Kita jangan direct, sebab kita risaukan jugalah bahan-bahan kotoran ataupun aroma daripada tandas tu pergi ke makanan kita lah. Okey. So satu lagi, jangan cuci makanan ataupun perkakasan dan sebagainya di tandas. Tandas untuk kita buang air saja. Okey, jangan cuci makanan, bahan mentah, okey, termasuk juga perkakasan, okey, peralatan memasak semua di dalam tandas. So ingat ya. Okey, elemen keempat adalah peralatan perkakas dan perkakasan dapur. Okey, untuk peralatan dan perkakasan dapur ini, okey, peralatan dan perkakasan yang digunakan perlulah diletakkan di lokasi yang bersesuaian bagi memudahkan kerja-kerja pembersihan, sanitasi dan penyelenggaraan. Okey, dan peralatan dan perkakasan dapur ini hendaklah berada dalam keadaan baik, bersih dan disusun secara teratur. Okey, ini selalu berlaku bila kita pergi, sebagai contohlah, saya pergi ke audit di caterer makanan. Chopping board dia dah tak macam chopping board dah. Okey, dah retak sana sini, dah asalnya warna putih dah bertukar warna. Okey. Jadi kita kata kat dia, ini chopping board tak boleh pakai. Oh, dia boleh pula pergi dekat dengan
store dia ambil chopping board baru. Sebenarnya ada pun. Kan bukan tak ada chopping board yang baru tu, tapi dia malu-malu nak pakai. Jadi benda-benda ni kena selalu alert lah. So penyelia, sebab tu kena ada penyelia tadi. Penyelia kena alert. Okay, jika berlaku perkara-perkara ni, penyelia kena take note lah supaya kalau katalah chopping board dah tukar warna, tukar, lepas tu periuk dah retak, okay, tukar, ataupun pinggan dah pecah ke apa, tukar. Okay, jangan menggunakan benda-benda macam ni lah. Ataupun peralatan utensil lain yang daripada bersih, berkarat, tukar. Okay, bahaya Okey, kemudian untuk peralatan dan perkasan dapur juga, kita galakkanlah ada pengasingan macam inilah iaitu papan pemotong yang khusus. Bukan papan pemotong je pisau yang khusus. Sebab tu kita ada color coding untuk papan pemotong, pisau. Supaya kita tak sekejap lagi mula-mula kita potong ikan, tak basuh pisau tu dengan betul-betul, chopping board tu betul-betul, kita pakai pisau dan chopping board yang sama pula, potong buah. Dah ada pencemaran silang berlaku. Kita tak nak benda tu berlaku lah. Okay, sebab tu kalau ada color coding ni pada chopping board ataupun pisau tuan-tuan dan puan-puan, lebih baik lah. Sekarang ni dekat, banyak dijual di Tesco pun ada, bukan, sekarang ni Tesco dah tukar nama, Lotus dah tukar nama lah. Dah ada banyak DIY pun ada, boleh tengok. InsyaAllah boleh jumpa Okey, next pula adalah kawalan bahan mentah. Okey, apa yang keperluan-keperluan untuk kawalan bahan mentah ni? Yang pertama disusun berdasarkan prinsip masuk dahulu, keluar dahulu. First in, first out. Ataupun tamat tempoh dahulu, keluar dahulu. First expiry, first out, FIFO ataupun FIFO. Okey. So bila kita tengok bila kita beli bahan mentah, kita tengok dulu yang belakang tu bila expirednya. Kalau katalah yang kita beli ni lagi cepat expired, kita susun di depan. Tapi kalau kata kita beli yang baru ni lambat expirednya, kita susun di belakang. Yang belakang tu tarik ke depan. Kita gunakan yang mana nak expired dulu. Okey, supaya kita tak keliru ada lagi baik dipanggil, ada setengah tempat diletakkan satu kad, dia tulis berapa kuantiti yang expired bila, berapa kuantiti yang akan expired lambat lagi ke, dia ada ikut batch. Yang tu lagi baiklah supaya kita tak keliru dan kita tahu berapa banyak yang telah digunakan, berapa banyak tak digunakan. Okey, yang tu lagi baiklah kalau ada kad tu. Okey. Dan bahan mentah tadi hendaklah dipastikan selamat dan berkualiti, tidak bercampur dengan bahan bukan makanan dan makanan yang telah diproses. Okey, dan dilabel dan disimpan dalam keadaan bersih dan sesuai. Okey, bahan mentah tadi. Tidak diletakkan terus ke atas lantai dan kaedah penyusunan tidak menyumbang kepada kerosakan dan juga pencemaran. So pastikan bahan mentah saja, bahan dah siap, produk dah siap saja, bahan pembungkus asingkan, jangan bersama bahan mentah, produk siap, bahan pembungkus, okey, jangan disimpan bersama. Okey, ini sebagai contohlah ikan Okey, ikan matanya jernih. So pastikan kalau nak beli ikan, kadang-kadang ada juga yang tak pernah beli ikan pastikan ikan tu bermata jernih, bercahaya dan tidak terbenam. Okey, kalau dia dah mata dah merah tu, bukanlah ikan tu sakit mata, tapi ikan tu kualiti dia dah kurang. So jangan ambil dengan itu. Okey, pastikan insang berwarna merah cerah, tidak kering, sisik masih melekat pada kulit. Okay, isinya pejal anjal bila ditekan, kan perut tidak kembung dan bengkak ataupun kempis lah. Okay, so ini tentang ikan lah. Okay, udang pula. Okay, ini ciri-ciri udang yang baik ataupun yang elok, berwarna cerah, jernih, tanpa bintik-bintik. Okay, kepala kalau bintik-bintik ni kita panggil white spot lah. Okay, kepala tidak tertanggal daripada badan. Okay, isi pejal anjal dan dibungkus dengan baik dan sempurna. Okay, ini untuk udang. Tak banyaklah saya share, sikit-sikit je lah. Okay. Okay, ini pula sotong. Okay, kulit berkilat dan kemerah-merahan, tidak berbau busuk. Okay. Kepala dia tak tertanggal daripada badan dan isinya pejal, anjal dan dibungkus dengan baik dan sempurna. Okay, kita elakkanlah penggunaan kalau bungkus dengan surat khabar biarlah dengan plastik ataupun dengan tong, kadang-kadang pakai tong box putih itu pun tak ada masalah, boleh Okay, kalau sayur-sayuran pula pastikan tidak layu dan kering, okay? Tidak berubah
warna ataupun berbau busuk. Okey, kalau nak masukkan ke dalam peti sejuk, pastikan akar tu dibuang dahulu lah. Okey, dibersihkan dahulu supaya jangan peti ais tu bercampur pula dengan akar tumbuhan ni ataupun sayur tadi, dah cross contamination dekat situ. Okey, dan pastikan jugalah segar, bebas daripada serangan serangga ataupun penyakit lah. Okay, untuk ais, sebenarnya di Malaysia sekarang, setiap syarikat kilang ais hendaklah berlesen. Jadi kalau boleh, tuan-tuan cari pengeluar pengeluar ais ni daripada syarikat yang berlesen lah. Okay. Okay, kena pastikanlah ais yang beli, air di dalam paket ini hendaklah ditimbang, dikategori pencemaran ais adalah tinggi dan dapatkan daripada pembekal yang berlesen daripada KKM. Okay. Okey, ini pula cara untuk menyah bekukan produk makanan. Sebenarnya ada 3 lah. Kalau dalam sini ada 2, tapi sebenarnya ada 3. Satu lagi mungkin tak ekonomi sikit lah sebab menggunakan microwave. Okey, boleh nak menyah beku menggunakan microwave. Okey, tujuan menyah beku ni untuk kita nak supaya ais tiada lagi dalam bahan mentah kita. Kalau tak, kalau contohnya ayam, nanti di dalam tengah tu, kalau ais masih ada, bila kita goreng semua, ayam tu masih merah dan berdarah lagi. So kita tak nak benda tu berlaku lah. Okay. So option yang pertama adalah sebelum ni letak dalam freezer. So kita ubah masukkan ke dalam chiller. Okay. Simpan dalam chiller ataupun suhu dingin antara 1 hingga 10 darjah Celsius semalaman. Okay, dan dekat bawah tu kita letaklah sikit alas ataupun besin ke. Okay, kita tak nak air tu terus masuk ke dalam jatuh ke bawah terus. So dia ada tempat tadahan. Okay. Yang kedua adalah menggunakan air yang mengalir. So air yang mengalir ni kita letak, biarkan air tu mengalir, jangan macam kita rendam, tak nak. Kita tak nak rendam yang air tu tak bergerak. Kita nak air yang terus mengalir. Okay, selama 2 jam lah. Lebih kurang macam tu. Okay. Tapi saya rasa untuk kuantiti yang banyak, lebih baik gunakan peti sejuk dingin tadi lah daripada frozen ataupun daripada freezer tadi, kita pindahkan kepada chiller. Satu lagi option iaitu kalau produk tu sikit okey lah, kita nak menggunakan microwave. Okay. Okay, next adalah elemen ke-6 iaitu kawalan penyediaan makanan. Okey, kena pastikan ruang penyediaan makanan tadi hendaklah bersih, terurus bagi mengelakkan pencemaran makanan dan juga pencemaran silang berlaku lah. Okey, selalunya dapur ni kena pastikan bersih betul lah. Kalau tak, habislah kita punya customer pun kena keracunan makanan. Okey, kemudian reka bentuk yang sesuai bagi memudahkan pengendalian makanan dan juga pencucian. Okey, ruangan penyediaan tadi. Okey, kemudian pencahayaan yang mencukupi bagi menghalang pencemaran dan juga kehadiran makhluk perosak. So kita nampak bila pencahayaan yang baik, so kita nampak apa yang kita masak, apa pencemaran yang telah ada dalam kita punya produk. Kalau jika pencemaran tu kita nampak benda tu. Kalau tak, kita main masak aja sampai kat customer dah tercemar dengan macam-macam ancaman makanan lah. Kemudian semasa proses penyediaan makanan juga, kita dia sebenarnya masa proses penyediaan makanan dia merupakan satu aspek yang kritikal dalam perkhidmatan makanan. Okey, kerana kita nak menjaga makanan itu selamat dan juga kualiti makanan tersebut. Sebab itulah satu amalan pengendalian makanan yang baik hendaklah dipatuhilah. Okey, yang pertamanya tidak menyimpan terus makanan panas yang baru dimasak ke dalam peti sejuk. So biar dia sejukkan dulu, baru masuk dalam freezer ataupun chiller. Okey, pastikan makanan yang telah dimasak disimpan dan ditutup dalam keadaan simpanan yang betul sehingga diperlukan. So nak wrap dengan plastik pun boleh. Kalau ada penutup lagi baiklah. Okay. Jangan biarkan terdedah, sebab kalau bila terdedah tu bakteria ataupun pencemaran lain akan datang. Okay, next pula adalah kaedah merasa makanan. Okay. Untuk kaedah yang betul hendaklah digunakan lah. Kalau kata kita nak rasa makanan itu sedap ke tak yang kita masak kan. Yang pertama, ambil makanan yang hendak dirasa dan letak ke dalam bekas yang khusus untuk merasa. So letak dalam bekas lain, okay, baru kita rasa. Opsi yang kedua, kita gunakan sudu kecil untuk merasa makanan tersebut. Tapi sudu tu janganlah kita ambil lagi sekali dalam periuk ataupun dalam bekas kita masak tu. Okay, basuh dulu baru kita ambil yang kali kedua. Okay, kena cuci dulu.
Kalau tidak nanti mungkin air liur kita ke apa masuk ke dalam makanan. Ini kaedah yang betul lah untuk merasa makanan. Okey, semasa proses memasak pula, okey, apabila kita menggoreng ayam, pastikan menggoreng atau merebus, pastikan semua ayam ataupun ikan, apa-apa saja yang kita nak masak tu terendam sepenuhnya. Okey, dan suhu dia hendaklah lebih daripada 80 darjah Celsius. So macam mana nak tahu? Kita sekali-sekala bolehlah ambil termometer, prop termometer tu, kita check kan. Okey, suhu ayam tersebutlah. Kita cucuk pada ayam, kita tengok suhu dia. Okey, kemudian pastikan bahagian tengah ayam, daging, ikan hendaklah dimasak dengan sempurna dah dan tiada darah. Okey. Jadi bukanlah kita ambil semua ayam tu. Mungkin kita dalam banyak-banyak tu kita ambil satu mungkin dia punya apa? Peha ke ataupun bahagian dada ke ayam tu, kita buatlah sikit postmortem. Tengok dalam tu sama ada darah lagi ke tak. Dalam tu masak betul ke tak. Kita takut masa towing tu kita tak sempurna. Okey, mungkin masa towing tu kata apa masih lagi ada air, sebab itulah dalam tu masih lagi tak masak dengan sempurna. Sebab tu bila towing ataupun yang beku tadi hendaklah dijalankan dengan betul, dan bila kita masak barulah ayam tu akan masak keseluruhannya. Okey. Kemudian proses pemanasan semula makanan yang telah dimasak. Okey, proses pemanasan semula daging ataupun ayam yang telah dimasak boleh menyebabkan risiko kepada keracunan makanan. Oleh itu, resepi yang memerlukan pemanasan semula perlu dielakkanlah. Okey, kita cuba cari resepi lain lah untuk buat catering ni kan. Tapi kalau tak boleh juga, ada prosedur yang perlu kita patuhilah. Okey, makanan ini tata cara pemanasan semula makanan. Makanan yang masak, suhu bahagian tengah hendaklah lebih daripada 70 darjah Celsius bagi ayam, daging, dan 60 darjah Celsius, lebih daripada 60 darjah Celsius bagi sayuran. So, kita cuba pakai prop thermometer lah. Okey, dan lepas tu, dipamerkan pada suhu bilik tidak lebih daripada 4 jam. Okey, jika kita nak pamerkan lagi secara berterusan, pemanasan semula boleh dijalankan, tapi suhu dia lebih daripada 60 darjah Celsius dan suhu sentiasa dikekalkan 60 darjah Celsius saja. Okey. Dan jika hendak disimpan, simpan dalam peti sejuk, suhunya di antara 1 darjah Celsius, negatif 1 darjah Celsius sehingga 10 darjah Celsius, dan tidak boleh lebih daripada 3 hari. Lepas 3 hari kita kena buanglah. Okey, dan selepas tu kalau kita nak guna, mungkin hari kedua, pemanasan semula dijalankan dan suhu dia hendaklah lebih daripada 70 darjah Celsius bagi ayam dan daging dan lebih daripada 60 darjah Celsius bagi sayur-sayuran. So ini dia punya tata cara pemanasan semula makanan. So kena ikut yang inilah untuk kita nak menjamin makanan kita adalah selamat untuk dimakanlah, tiada pencemaran. Okey. Okey, ini sedikit panduan lah. Ada 3 tak silap saya. Panduan bagi mengelakkan pencemaran silang berlaku. Yang pertamanya, pisau berasingan perlu disediakan untuk kegunaan berbeza. Sama juga macam chopping board tadi. Okay, sebenarnya pisau dan chopping board lah. Okay. Hendaklah berasingan, dia ada color coding, sebaiknya ada color coding. Asingkan penggunaan pisau kalau untuk buah lain, untuk bahan mentah lain, untuk makanan sedia dimasak lain. So asingkan untuk potong kek lain. Ya. Jangan satu pisau semua kita belasah, tak boleh lah macam tu. So kena asingkan penggunaan setiap pisau tadi dan juga chopping board. Okey, dan jika peti sejuk yang sama digunakan untuk bahan mentah dan makanan yang telah dimasak, daripada makanan yang telah dimasak. Okey, kalau untuk bahan mentah dan juga bahan dimasak, yang mana kita letak atas dan bawah? Kalau kita letak di bahagian cila lah. Okey, kalau untuk bahan mentah yang belum dimasak, kita letak di bahagian bawah. Untuk untuk makanan yang telah dimasak di bahagian atas. Tapi syarat dia dua-dua bekas tu hendaklah bertutup. Jangan dibiarkan terbuka lah. Okay, kita tak nak pencemaran silang berlaku pula sebab pengudaraan dalam peti sejuk ni dia akan berpusing. Okay? Kita tak nak dia bakteria tu pula boleh naik ke atas masuk ke dalam makanan. Okay, memang di dalam suhu
negatif 18 tu bakteria dia senyap, tak membiak semua. Okay, tapi masih ada bakteria. Begitu juga dalam suhu chiller. Ada setengah bakteria masih lagi membiak, dia boleh membiak dan bergerak pada suhu chiller, sebab ada juga bakteria dalam -1 hingga 10 tu dia masih aktif juga. Okey, dia aktif. So kena careful benda-benda ni. Tapi dia taklah seaktif pada suhu biasa, suhu bilik. Okey. Jadi kalau kata kita dah dapat kawal, contohnya cara penyimpanan kita itu adalah lagi baik. Contoh dalam peti sejuk, kalau kita dapat buat macam dalam gambar ni, okey, kawalan macam tu, setiap bahan mentah kita potong kecil-kecil, kan? Jangan towing berkali-kali. Okay? Kita simpan dalam bekas yang kedap udara, kita labelkan pula, insyaAllah. Okay? Bukan saja di rumah kita, di premis kita, di tempat kita buat mencari rezeki, iaitu di tempat kita proses makanan, juga selamatlah. Kalau siapa-siapa makan produk kita pun, insyaAllah selamat. Okay? Okay, peti sejuk yang bersaiz kecil, okay, daging mentah untuk tujuan penyabekuan dan sayur-sayuran perlu disimpan di bahagian bawah. Manakala makanan telah dimasak atau berisiko hendaklah disimpan di bahagian atas peti sejuk. Macam saya cakap lagi, atas dan bawah tu, yang atas untuk makanan yang dimasak, di bawah produk-produk bahan mentah lah. So yang paling penting, bekas tu berpenutup, tu kena, ya. Dan saya galakkanlah kalau dalam industri makanan ni, labelkan bahan mentah kita supaya kita tak confuse. Kalau ada tarikh luput ataupun kita kata baik sebelum ke apa, letakkan sekali supaya kita tahu. Contohlah kita kita beli Cilibo contohnya. Mungkin dia ada tarikh luput, letakkan sekali. Kita jangan top up sahaja Cilibo tersebut. Okey, kena tahu bila tarikh luput, habiskan yang itu dulu baru letak yang baru. Ataupun letak bekas yang baru untuk penyimpanan Cilibo tadi. Jangan bersama jangan kita main top up yang bahagian bawah tu mungkin dah rosak. Yang okey pun bahagian atas saja. Mungkin macam tu. Dan bila kita simpan bersama, mungkin jugalah dua-dua pun rosak nanti. Sebab Cilibo yang bawah tu dah memang rosak, sebagai contohlah. Okey. Okey, jangan di premis tuan-tuan dan puan-puan jadi macam ni. Okey, pastikan peti ais, chopping board kayu tak boleh digunakan. Okey, kena pakai jenis nylon ataupun selain daripada kayu lah. Okey, kalau stainless steel lagi bagus kan. Tapi selalunya jenis nylon lah. Okey, plastik tu. Susun atur di dalam peti ais hendaklah berkeadaan baik, selalu defrost peti ais, jangan ada ais yang beku macam ni. Okey. Kalau sayur, jangan masukkan sayur dengan surat khabar sekali. Bersihkan dulu, akarnya buang dahulu. Okay. Kalau boleh jangan terlampau pack simpan makanan di dalam peti sejuk. Kalau tak ada pengudaraan dia, bahan mentah kita akan cepat rosak. Okay. Ini contoh yang tak okey lah ya. Okay, elemen ketujuh pula adalah kawalan pembungkusan makanan. Okey, untuk kawalan penerimaan dan penyimpanan bahan pembungkus yang digunakan hendaklah daripada jenis yang bukan toksik dan tidak mencemarkan produk makanan. Okey, bahan pembungkus perlu disimpan secara berasingan dengan bahan mentah bagi mengelakkan berlakunya kerosakan dan juga pencemaran kepada bahan pembungkus tersebut. Okey, kita nampak bahan pembungkus ni macam tak penting, tapi sebenarnya amat penting. Kalau kata makanan kita masak elok sekalipun, tapi bahan pembungkus tu dah tercemar, contohnya daripada najis tikus ataupun air kecil tikus dan sebagainya, makanan kita akan cepat rosak ataupun terus rosak je macam tu. Memang tak boleh guna dah. Jadi penyimpanan bahan pembungkus hendaklah kita bagi perhatian dan disimpan dengan sempurna dan juga baik. Okey, dan tempatnya sesuai lah. Okey, stok bahan pembungkus juga harus disusun berdasarkan prinsip masuk dahulu, keluar dahulu. So, yang mana bahan pembungkus yang lama kita gunakan dahulu, yang baru tu simpan di belakang. Kita simpan sama macam makanan tadilah. Okey, aktiviti pembungkusan makanan perlu dijalankan di kawasan yang sesuai, di tempat yang tinggi dan tidak dilakukan di atas lantai. Okey, ini memang wajib untuk caterer makanan. Saya geram sekarang ni kan, zaman COVID ni,
yang buat home base lah, terutamanya buat home base lah, ni bukan pasal caterer lah, pasal buat home base yang buat delivery makanan semua tu kan. So bila dia ambil gambar, dah lah ambil gambar nasi ayam, lepas tu nampak pula kucing lalu kat bawah. Dia buat di bawah, di pack di lantai, apa, sebelah dengan tempat pack nasi ayam tu. Dah kenapa kan? Kena, alah, dia tak pergi latihan penerima makanan lah tu. Okey, kena alert lah benda-benda ni. Walaupun nampak kecil, tapi kalau saya tengok ayam tu dah okey, nasi ayam memang cantik lah, memang nak order kan. Tapi bila nampak kucing je kat situ, terus potong kan. Jadi perkara-perkara ni kena tengok benda mudah tapi jangan kita susahkan. So dalam kita punya regulation pun, dalam peraturan kita pun, aktiviti pembungkusan makanan mestilah di atas, tak boleh di bawah, tak boleh di lantai. Makanan bahan mentah pun tak boleh letak kat atas lantai. So kena pastikan perkara-perkara itulah supaya tidak berlaku. Okay, kemudian menggunakan sarung tangan plastik atau yang pakai buang ataupun penyepit makanan ataupun peralatan yang bersesuai untuk menyentuh makanan. Ada juga dah lah ambil gambar live, kononnya nak tunjuk betapa sedapnya nasi lemak dia. Dia ambilnya ikan bilis pakai tangan, dia ambilnya kacang pakai tangan, timun pun pakai tangan, jari dia saja, tanpa alas, tanpa sarung tangan. Okey. Dan yang terbaiknya bila kita tengok jari dia pula, kukunya dah hitam. Kan dah. Itulah dah hitam lah kan. Dah kotor. Kita tak nak benda tu berlaku lah. Tapi nampak mudah tapi masih berlaku lah perkara-perkara ni lah. Itu yang kita tak nak lah. Okey. Kemudian pengendali makanan juga tidak boleh menggunakan tangan yang tidak berlapik untuk mengendali makanan yang tidak berbungkus. Okey. Pengendali makanan tidak boleh menggunakan nafas ataupun air liur untuk meleraikan bahan pembungkus. Kat sini ramai kot peminat nasi kandar ataupun nasi kedai mamak. Saya pun minat juga. Lepas tu satu hari tu, kisah benar, di mana dia nak letakkan papadum, kan? Dia masukkan papadum, dia tiup baru dia ikat. Masa dia tiup tu, rasa-rasa ada tak air liur mamak ni masuk ke dalam plastik tersebut. Kan? Cubalah fikir-fikirkan kalau pernah termakan. Kalau nak makan papadum kan, saya dah tak makan dah, lama dah tak makan ni. Kalau nak makan sekali pun saya pilih yang memang dia letak papadum tu dalam tempat yang berasingan lah. Tak bercampur, dia tak ada plastik yang kembung-kembung kan. Kalau plastik yang kembung saya tak beli langsung lah. Kalau dia kata letak dalam bekas ataupun kontainer yang lain, mungkin saya ambil dengan penyepit tu saya okey. Tapi kalau kata letak dalam plastik yang kembung ni, mungkin lah. Yelah dia tak nak papadum tu pecah, letak kembung-kembung tu, tapi bila dia tiup guna mulut tu dengan nafas tu, mungkinlah air liur tu pun masuk sama. Itu mungkin secret recipe dia. Tak tahulah kan. Okay, next. Makanan yang telah dibungkus perlu dikendalikan dengan cara yang boleh meminimalkan pencemaran sebelum pengedaran. So ada kawalan dia. Okay. Selalunya kalau dikilang-kilang, perkara ni yang dia ambil serius sebab proses semua dah okey. Okey, semua proses dah perfect. Tiba-tiba masa packing, contohlah ada rambut masuk dalam produk dia. Habis produk dia. Okey, ada kes di mana kilang roti dihantar ke US, ada bulu, mungkin bulu tangan, tak tahulah bulu tangan ke bulu apa, masuk dalam roti dia. Okey, jadi di reject 5 kontainer sebab bila buat audit jumpa bulu di dalam roti tu, terpaksa return balik ke Malaysia, dah rugi. Sebab tu kena careful. Kalau kata produk kita ni, contohlah kita buat caterer, kepada VIP pula tu, ada rambut, ada bulu, ada benda yang tak sepatutnya yang boleh nampak, tak kita jaga, ada kotoran ke, habis kita punya nama baik syarikat. Terutamanya caterer lah. Mungkin orang tak akan panggil lagi lah. Okay, so kena hati-hati. Bahagian ni lah kena betul-betul jaga. Sebab kita dah nak bungkus dah pun. Proses lain dah semua dah jalan. Nak bungkus je. Kalau dia rosak kat sini, habis semua production kita. Okey, untuk kawalan pembungkusan makanan, jangan gunakan polisterin dan juga jangan menggunakan surat khabar. Masih ada lagi yang menggunakan surat khabar sebenarnya, pernah nampak.
tapi jangan pakai surat khabar untuk membungkus makanan. Begitu juga untuk tos makanan sekalipun, jangan gunakan surat khabar. Kenapa? Kita tak tahu asal surat khabar tu daripada mana. Mungkin surat khabar tu pernah menjelajah ke tandas ataupun pernah letak kat luar rumah, dikencing oleh anjing ke tikus ke kucing ke, kita tak tahu. Okay. So kena careful benda ni. Okey, kita sekarang menggalakkan penggunaan produk biodegradasi, iaitu mudah kompos, okey, sumber bahan kita semula, teknologi hijau dan juga sumber tumbuhan lah. Okey, apa kesan kepada penggunaan polistiren kalau kita guna polistiren? Boleh menyebabkan kanser, tidak mesra alam, pencemaran pada bumi, bahan kimia berbahaya lah. Okey. Okey, ni di Perak, saya tak tahu state lain, tapi di Perak telah menetapkan bahawa penggunaan polistiren tidak dibenarkan. Okay. Penggunaan surat khabar sebagai pembungkus juga tidak dibenarkan. Okay. Hanya dibenarkan adalah produk biodegradasi yang digunakan sebagai penggantikan produk daripada plastik yang disebabkan kerana biodegradasi ini menggunakan bahan yang mudah lupus seawal 3 bulan hingga 5 tahun berbanding plastik yang mengambil masa ratusan tahun untuk terurai bagi menjaga kelestarian alam sekitar dan hentikan penggunaan produk plastik. Okey, ini di Perak lah. Saya harap di negeri lain samalah lebih kurang kan. Okey. So ni contohnya kalau daripada jagung dan ubi kayu, produk daripada hampas tebu, yang selalu yang coklat-coklat ni daripada hampas tebu lah ya. Okey, daun palma dan juga kalau apa yang jenis kotak ni food grade paper. So jangan risaulah kalau kata memang food grade paper tu so selamat untuk letak makanan sebenarnya. Okey, satu lagi saya alang-alang nak cerita pasal ni sorry saya patah balik sikit. Okey, kalau kata tuan-tuan dan puan-puan menggunakan cawan jenis melamin ataupun plastik, pastikan dalam cawan tu tidak bercala, tidak pecah, tidak retak. Sebab kalau pecah bercala semua, dirisaukan melamin ataupun plastik ni, okey, kalau kata terutamanya kita bila kita letak air panas lah, selalu letak air panas. So, chemical dalam plastik ini akan masuk ke dalam makanan. Okey, tak silap saya pernah dengar ada satu prof daripada UM, Prof Mustafa tak silap saya, dia kata kalau cawan yang jenis plastik ni contohnya bila kita letak air panas, plasticizer yang ada mungkin sebab dah bercala plastik tu, so plasticizer ada pada cawan plastik tu akan masuk ke dalam air minuman tu. So kalau kata lelaki minum, dia akan menyebabkan lelaki itu menjadi lembut. Okay. Kalau perempuan pula, dia akan menyebabkan masalah mungkin pada hormon ataupun organ peranakan. So kena careful lah benda ni. Kan? Walaupun saya tak pasti kajian ni dibuat oleh Prof Mustafa, tapi saya rasa banyak bacaan saya ke arah tu lah, tapi tak ada lagi nampak ban ke apa daripada government kita lah. Okay. Tapi benda tu berlaku, so kena careful jugalah. Kalau dah bercala ataupun dah rosak cawan plastik ataupun melamin, ya, jangan gunakan, buanglah. Kalau kadang-kadang bertukar warna kan, patutnya melamin warna putih, dah jadi warna orange kat dalam tu, bercala-cala pula, buang. Ya, jangan gunakan lagi. Okey, untuk elemen 8, kawalan penyimpanan makanan sedia dimakan. Okey. Okey, ini khas untuk mass catering Okey, sebab ada star. Okey, kawalan penyimpanan makanan yang sedia dimakan ni, makanan sedia dimakan hendaklah disimpan secara berasingan dengan bahan mentah. Okey, kemudian keadaan penyimpanan makanan sedia dimakan hendaklah dipastikan optimal berdasarkan kesesuaian produk tersebut. Okey, kena tengok kesesuaian produk, bukannya semua makanan contoh nak letak pada daun pisang kan. So kena tengok kesesuaiannya. Okey, tarikh penyediaan dan tarikh luput produk siap perlu dicatatkan dengan jelas dan kekal pada bahan pembungkus. Okay, sekiranya makanan disimpan di dalam bilik sejuk beku, pastikan suhu penyimpanan sejuk beku itu adalah kurang daripada negatif 18 darjah Celsius. Okay, ini contoh label makanan di mana ada letak kalau kita tengok tarikh dan masa memasak siap dimakan pada 2 hari bulan 1 2021 6 pagi. So kita akan tahu selepas 4 jam makanan ini ataupun nasi lemak ini tak sesuai dah untuk dimakan lagi. Okey. Ini contoh label lah.
Okay, sekiranya makanan disimpan di ruangan sejuk dingin, pastikan suhu penyimpanan sejuk dingin itu adalah negatif 1 hingga 1 darjah Celsius. 10 darjah Celsius, minta maaf, 10 darjah Celsius ni 10 darjah Celsius. Dan pastikan penyimpanan di dalam bilik sejuk beku tidak melebihi muatan. Macam saya cakap tadi lah, jangan terlampau pack. Kalau pack nanti pengudaraan sejuk tu tak semua kena. Okay. Bilik sejuk beku juga tidak boleh sejuk beku, iaitu cold chain pada makanan. Okay, makanan disimpan dan disusun mengikut FIFO, sama juga ya. Ini bagi memastikan produk yang disimpan lebih awal diedarkan terlebih dahulu. Okay. Okay, makanan hendaklah disimpan pada jarak yang sesuai, iaitu jarak daripada 20 cm daripada lantai, okay, lantai 20 cm. Okay, dan dinding pula adalah 15 cm. Okey, kita masuk kepada elemen yang ke-9. Okey, ini adalah berkenaan bekas. Okey, bekas yang digunakan untuk mengangkut dan mengedar makanan hendaklah sentiasa bersih, berkeadaan baik dan juga hendaklah sesuai. Okey, menggunakan bekas berpenebat seperti pemanas makanan, food warmer, ataupun bekas penyejuk, cool box jika berkenaan, jika perlu. Okey, saya rasa penggunaan penebat ni lebih baik dan juga food warmer supaya kita boleh mengekalkan suhu produk tersebut. Kalau tak, bila dah lebih daripada 4 jam, kita kena panaskan balik. Kan? Ataupun kita nak dia, kalau katalah dalam masa mungkin makan 6 jam, kalau food warmer ni dah ada, sentiasa panas pada 60 darjah Celsius. Okeylah, tak ada masalah. So bakteria selalunya aktif pada suhu 60 hingga, aktif pada 10 hingga 60 darjah Celsius. So bakteria ni akan aktif dan mengeluarkan racun. Sebab tu kita tak nak racun daripada bakteria ni keluar. Sebenarnya racun pada bakteria ni dia tak boleh dimusnahkan dengan haba. Sebab itulah bakteria bila kita masak, mungkin bakteria tu akan mati, tapi racun tu masih ada. Okay? Sebab tu kita tak nak perkara-perkara ni berlaku lah. Sebab racun selalunya tak boleh dimusnahkan dengan haba. Mungkin kita termakan sekali racun tu, itu yang menyebabkan kita sakit perut. Okay. Okay, untuk kenderaan pengangkut, okay, kenderaan pengangkutan makanan hendaklah sentiasa berkeadaan baik dan bersih dan sesuai. Mana-mana kenderaan pengangkut makanan bertujuan untuk mengangkut makanan hasilan daripada babi, okay, tidak boleh digunakan untuk mengangkut apa-apa makanan bukan hasilan daripada babi. So special untuk Kinzey ni, produk Kinzey. So itu saja, dia tak boleh bercampur-campur produk apa mungkin dengan ayam atau bahan mentah yang lain, tak boleh lah. So khas untuk Kinzey saja. Okay. Kenderaan pengangkutan juga hendaklah mempunyai ruang pemisah antara bahan makanan dan bukan makanan. Kadang-kadang dia angkut sekali. Okay, kalau kita tengok gambar pada truck tu 4x4 tu, segalanya dia masukkan dalam tu. Okay, ayam pun di situ, ikan pun di situ, bahan pembungkus pun di situ. Jadi dah bercampur-campur. So bahaya jugalah siapa yang dia edar ke mana tu kan. So memang agak bahayalah, ada cross kontaminasi tu berlaku. Okay. Kemudian kenderaan pengangkut juga tidak boleh digunakan untuk mengangkut bahan-bahan yang berbahaya kepada kesihatan, bertoksik ataupun beracun. Okay, kalau kita tengok gambar di kat bawah ni, okay, gambar di mana lori ni dia bawa ayam bogel ni tanpa ada cover, tak bertutup. So tak bolehlah macam tu. Okay. Dan saya pernah tengok juga dulu segala produk dibawa, dia ada kes keracunan makanan lah. Saya cerita tentang kes keracunan makanan berlaku di Grid Perak. Produk tu raw material dia diambil daripada kulim. Okay. Bila dia bawa ke asrama di Grid ni, so dia bawa pakai 4x4 macam juga gambar yang 4x4 tu lah. Dia tak bertutup, ikan semua bahan mentah semua bercampur. Itu yang menyebabkan keracunan makanan berlaku. Dan jarak antara kulim dengan grip pun agak jauh juga, dan dia punya 4x4 pun tak covered, tak fully covered. So banyak faktor lah. Okay, pencemaran berlaku, kotoran daripada luar, pencemaran daripada dalam dan sebagainya. Sebab tu kalau tuan-tuan adalah caterer, pastikanlah kalau kata buat ikan ayam, itu saja untuk bahan mentah. Jangan dicampur dengan bahan-bahan lain, bahan bungkus dan sebagainya.
jadi masalah nanti, pencemaran silang boleh berlaku lah tanpa kita sedar lah. Okey. Okey, saya pergi kepada elemen yang ke-10 untuk penghidangan makanan. Okey, untuk penghidangan makanan, semua pengendali makanan yang menghidang makanan perlu mematuhi kriteria seperti yang dinyatakan elemen 1 tadi, yang awal tadi. Okey, makanan yang dihidangkan pada suhu bilik hendaklah tidak melebihi 4 jam daripada tempoh memasak. So nak tak nak, lepas 4 jam sama ada hapuskan, ataupun kalau dia nak reheat awal-awal sebelum 4 jam tu. Okey, jangan biarkan makanan itu lebih daripada 4 jam. Okey. Gunakan perkakas yang bersih untuk penghidangan serta tidak menggunakan tangan secara langsung dalam mengendalikan makanan yang dihidangkan. Jangan guna tangan. Okey, dulu ada sukma di Perak. Saya antara salah satu yang auditornya. Tak tahulah kenapa Pak Cik ni menggunakan tangan-tangan pula. Untuk satu untuk raw material dia lah, kan. Lepas tu bila dah siap pun saya ingat dia nak cedok pakai sudu ataupun senduk, kan, tapi dia pakai tangan juga. Itu yang pening tu. Okey, so kena careful benda tu. Dan lebihan makanan yang tidak boleh diguna semula tidak dicampurkan dengan makanan yang baru dimasak. So yang ni yang kena tengok, selalu berlaku. Dia kata tak apalah, nak jimat ada lebihan makanan yang mungkin semalam atau 2 hari lepas, dicampur dengan makanan yang baru dimasak, kononnya bila dah gaul tu makanan tersebut jadi baru balik. Tak. Yang lama tak lama. Tapi yang lagi kita risau, makanan yang sebelum ni mungkin dia tak simpan dengan betul, ada banyak bakteria dalam tu, banyak toksin daripada bakteria dalam tu, bercampur pula dengan makanan baru, dan makanan baru ni pun akan jadi rosak bila dimasak bersama nanti. So benda tu kena careful jugalah. Okey. Okey, kita masuk kepada elemen ke-11. Okey, tentang kawalan makhluk perosak. Okey, wajib sebenarnya bagi mass catering, tapi untuk bukan mass catering wajib juga, tapi bukanlah kita kata macam mana ya. Kawalan tu kena ada, kita kena tengok juga makhluk perosak ni macam mana, macam tikus contohnya, kena jaga-jaga tak boleh ada makhluk perosak di tempat tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey. Untuk mass catering dia kena engage third party lah untuk buat kawalan makhluk perosak. Tapi untuk yang kecil dan sederhana dia boleh buat sendiri kawalan makhluk perosak tersebut. Okey, kita cerita sikitlah tentang tikus. Kita share sikit experience ataupun tentang tikus ni. Tikus ni sebenarnya pencemaran dia daripada bulu, najis dan air kencing. So selalunya orang takut tentang leptospirosis, kan. Sebenarnya air kencing bukan semestinya, nama je kencing tikus, tak semestinya daripada air kencing tikus saja, daripada haiwan liar pun boleh menyebabkan leptospirosis lah. Okey, tapi ni cerita pasal tikus dululah. Okey, banyak penyakit dibawa yang dikaitkan dengan tikus, antaranya leptospirosis dan juga hawa lah. Okey, ini maklumat tentang tikus. Dia gemar menggigit untuk mengasah gigi. Kadang-kadang kalau kita tengok dekat store kita tu, store caterer selalunya, dia akan gigit sikit je. Kotak dia gigit sikit. Lepas tu kalau bekas pun dia gigit sikit. Okey, tujuan dia nak mengasah gigi dia. Itu tujuan utama tikus ni. Okay, tapi kita risau juga kalau dia gigit tu, dia makan makanan kita pun, satu juga pencemaran berlaku, kan. Lepas tu bila dia kencing pula dekat guni ataupun tempat yang dah terbuka ni, lagi satu hal, kan. Okey. Dia kebolehan tikus ni, dia boleh melepehkan badan untuk memasuki premis, boleh memanjat dan berenang dengan baik. Okey. Kalau kita tengok gap pintu rumah kita ataupun premis kita, walaupun gap dia hanya kecil, tikus ni besar, dia boleh melepehkan badan dia untuk masuk ke dalam ruang sini. Okey, dia boleh melepehkan badan masuk ke ruang tu dan masuk ke dalam premis kita, walaupun ruang tu sangat kecil. Sebab tu kalau di bawah pintu kita galakkan letakkan getah yang mungkin warna hitam ke apa, jangan bagi ada ruang untuk tikus keluar dan masuk. Okey, termasuk lagi juga serangga-serangga lain lah. Kemudian dia mempunyai tabiat yang gemar menggunakan laluan yang sama. Okey, sebab kenapa dia gemar laluan yang sama? Sebab tikus ni dia rabun. Dia tak nampak sangat. Dia hanya menggunakan dia punya deria bau. Okey, dan dia akan bergerak di tepi-tepi selalunya. Dia jarang cross kat tengah-tengah. Selalu di tepi-tepi dinding. So bila dia lalu di situ, dia akan mengeluarkan najis, bulu. Di situ kita boleh letakkan perangkap.
Okey, tapi tak boleh letakkan perangkap yang jenis racun. Kena letak perangkap yang jenis mungkin gam ataupun perangkap yang jenis besi tu kan. Kalau racun tu bahaya pula, bila dia makan racun dia akan pergi kepada makanan. Racun tu, sisa racun tu boleh pergi ke makanan, kita pula yang boleh dapat penyakit ataupun kita boleh meninggal pula makan racun tikus. Okey. Itu tentang tikus lah. Okey. Kemudian lipas. Okey, lipas pula bersifat kanibal. Tabiat makan dia menjijikkan. Okey, lipas ni selalu kita tengok dekat Malaysia dia ada dua lah ya, yang biasanya lipas rumah dan lipas Jerman. Lipas Jerman ni walaupun nama Jerman tapi dia kecil. Okey, untuk lipas ni boleh menghasilkan 25,000 ekor anak lah dalam setahun. Suka tempat panas dan lembap dan membawa kuman salmonella pada anggota badannya dan akan menetas sebelum mati. Okey, untuk menghalang lipas ni sebab tu bila saya cakap tadi ada gap antara dinding dan juga makanan dan juga rak semua tu, dan juga gap antara makanan dengan lantai 20 cm ni, sebab lipas ni dia suka keadaan panas dan lembap, dia akan membiak di bucu ataupun di dinding yang mana dia telah create dinding tersebut telah create satu environment yang panas dan lembap yang lipas suka duduk situ. Sebab tu bila ada jarak tu, pengudaraan dia okey, panas dan lembap tu mungkin kurang, so lipas tak boleh duduk kat situ lah. Sebab tu kena ada gap, jangan jarak-jarak, kena ada jarak antara dinding dan juga rak dan juga makanan. Okey. Dan lalat pula, okey, berkaitan lalat selalu hinggap pada makanan, mempunyai tabiat menghurung sisa kotoran, mengeluarkan telur dan lengan pada makanan, membawa 6 juta bakteria di bahagian luar makanan dan 25 juta bakteria pada bahagian dalam makanan, menghasilkan 100 telur setiap kali penetasan. Okey, dan makan makanan dalam bentuk cecair, dia boleh makan, dia buang dalam masa yang sama. So ni dia pasal lalat lah. So lalat ni kalau siapa yang pernah pergi ke farm ayam, najis ayam selalunya okey, contoh tiba-tiba ada musim lalat orang kata kan. Bila musim lalat tu berlaku? Bila harvest ayam, okey, di reban ayam, lalat akan ada di kawasan sekitar. Okey, kenapa? Sebab najis ayam bila dikumpulkan ataupun di bawah reban dia orang cuci reban tu, bila ada air menitik dekat najis ayam tu, dekat situlah banyak lalat membiak. Memang banyak betul, dan lalat-lalat tu lah akan pergi naik sekali dengan lori ayam ataupun pergi ke tempat-tempat lain lah. So kalau dia tak manage betul-betul di reban ayam tu, sebab tu lalat sangat banyak di kawasan tersebut. Tiba-tiba lalat banyak kan, itulah dia. Okay, ni lalat lah. Okey, merayap daripada kawasan kotor yang mencemari makanan, sebelum mencemari makanan, hidup berkumpulan. Okey, ini semut, sorry, lalat pula semut. Merayap daripada kawasan kotor, sebelum mencemari makanan, hidup berkumpulan, menggunakan feromon untuk berhubung dan memandu koloni dan boleh menyebabkan alergi lah. Okey, kadang-kadang orang makan semut ni jadi bodoh 40 hari kan. So, yang ini semut ni pun bahaya juga. Bukan bahaya apa. Okey, ada satu kes di Perak. Dia pakcik ni letak ubat semut. Dia tabur ubat jenis powder tu. Bukan untuk semut sihat. Dia nak bunuh semut lah ubat tu. Powder tu di sekitar dapur dia. Okey, dan di sekitar tempat hidangan dia. Okey, tempat dia letak makanan. So di kawasan dia tu memang lori bas akan lalu. Kereta kenderaan akan lalu, memang jalan utama. So bila bas lori semua lalu, serbuk tu berterbangan dan masuk ke dalam makanan. Seorang meninggal, 100 orang lebih kurang dimasukkan ke hospital sebab dia itulah sebab tercemar dia kena keracunan disebabkan ubat semut tadi tu. Racun semut tadi. So kena careful lah siapa yang menggunakan ubat semut tu, jangan di tempat masak ataupun di dalam ruang permis. Di luar kilang ataupun di luar permis tak ada masalah. Jangan di dalam permis. So nak buat macam mana? Tu terpulang pada tuan-tuan. Sama ada nak tepuk dia ke. Saya yang pasti kalau semut ni dia ada mungkin pokok yang berhampiran. So potonglah pokok tu yang berhampiran tu. Ataupun susun atuk kita tak bersih, tempat kita tak bersih. Sebab tu semut ataupun serangga semua datang. So kena pastikan dapur kita berkeadaan bersih. Okey, untuk burung pula,
najis, mengeluarkan najis lah di permis makanan, suka mematuk dan memakan makanan sekiranya permis makanan dalam keadaan terbuka, gemar bersarang di bahagian bumbung. So ini masalah pada PLAS dulu PLAS di R&R, contohnya di Kuala Kangsar, di R&R panggil apa situ? Kuala Kangsar. Saya ingat R&R apa namanya. Okey, so dekat atas bumbung dia letak yang tajam-tajam tu untuk tak nak burung hinggap. So sekarang menjadi juga kawasan tu dah tak ada lagi burung-burung yang hinggap lah. Cuma kalau di R&R Tapah tu masih ada lagi, tapi cuma di pokok-pokok saja. Di permis tu dah tak ada dah. Saya tak pastilah dia menggunakan racun ke apa, saya tak pasti. Tapi dah tak ada dah, cuma di pokok-pokok di R&R tu ada. Okey, kemudian kucing. So sama juga tuan-tuan dan puan janganlah bela kucing di permis di mana tuan-tuan dan puan mencari rezeki. Okey, sebab kucing ni membuang najis di merata-rata, dia akan menutup najis dengan kaki dia dan akan mencemarkan permis makanan dan akan datang semulalah ke permis jika diberikan makanan. Okey, ini tentang kucing lah. Dan kucing juga kita tak nak apa daripada bulu dia tu masuk dalam ke dalam makanan. Kan dia manja, gesek-gesek kat kita. So bulu dia tu pun boleh masuk ke dalam makanan lah. Okey. So kawalan makhluk perosak memastikan kawasan luar dan dalam permis makanan sentiasa dalam keadaan bersih. Itu yang pertama. Kalau kita jaga kawasan dalam permis kita bersih, tak ada makanan untuk makhluk perosak tu, insya-Allah makhluk perosak tu tak akan datang. Okey, kita boleh kawal makhluk perosak tu. Okey, tiada lubang bukaan yang terbuka secara dalam permis makanan. Okey, tak ada lubang. Maksudnya kalau kata tingkap, letakkan wire netting. Okey, supaya lalat tak masuk ke dalam permis kita. Okey. Kemudian tiada penggunaan racun di dalam kawasan penyediaan makanan bagi mengawal makhluk perosak. Okey, di dalam permis makanan, di store, di tempat pengendalian makanan, tempat masak, tak boleh ada racun. Yang hanya ada boleh besi, perangkat besi itu ataupun gam. Itu saja. Dan tak boleh letak racun pun pada gam tu ataupun besi tu. Okey, kalau tidak nanti kita risaukan racun tu akan masuk ke dalam makanan kita pula. Okey. Program kawalan makhluk perosak secara berjadual perlu dilaksanakan, dipatuhi. Okey, yang ni khas untuk mass catering. So dia kena ada program kawalan dia. Okey, kalau selalunya untuk mass ni kita minta dia engage third party lah. Okey, mungkin sebulan sekali dia buat benda tu. Bagi yang bukan ada mass ni, yang kecil dan sederhana, dia boleh buat sendiri. Tapi kita akan tengok juga rekod dia. Betul tak dia buat dalam keadaan yang betul. Okey. Okey, dan kemudian mengambil tindakan segera untuk memusnah dan mengelakkan infestasi semula sekiranya terdapat tanda-tanda kehadiran makhluk perosak. Okey, kena cepat alert dah benda ni. Okey, kalau tidak nanti makhluk perosak itu akan bertambah-tambah pula di permis tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini elemen ke-12. Okey, program kebolehkesanan penting bagi mengenal pasti atau mengesan semula bahan mentah dan produk makanan siap pada setiap peringkat rantaian makanan sekiranya berlaku kejadian seperti keracunan makanan ataupun aktiviti pelanggaran. So pentinglah kebolehkesanan ni. Seeloknya okey, ini saya bagi satu contoh. Ada satu makcik ni, dia ni kisah benar jugalah dia macam dia kumpulkan industri kampung punya keripik ya. Industri kampung punya keripik ni dia hantar ke Giant. Sekarang ni Giant dah tak ada kan. Dulu dia hantar ke Giant seluruh semenanjung Malaysia. Apa yang terjadi, ada satu produk keripik dia ni ada dawai kokot. Stapler, ubat stapler. Okey. Walau bagaimanapun dia menghadapi masalah bila dia tak boleh nak buat kebolehkesanan dia. Patutnya kalau kata dia ada satu macam program kebolehkesanan, maksudnya dia tahu dia ada batch number ataupun tarikh luput ke apa untuk dia determine produk tu dia tak ada. Jadi dia terpaksa recall balik seluruh keripik-keripik dia dekat semua Giant untuk dia musnahkan. So dia kerugian agak banyak dalam 40,000 macam tu. Sebab itulah kebolehkesanan ni agak penting supaya dia ada penandaan lah apa-apa sama ada batch number, lot number atau sebagainya, dan dia boleh kena pasti siapa customer dia dan dia boleh kena pasti siapa pelanggan dia satu lagi siapa
dia punya pengedar, bukan pengedar, panggil apa yang pembekal dia. Okey, itu yang pentingnya kebolehan kesanan ni. Okey, terdapat kaedah mengenal pasti ataupun mengesan semula produk yang diedarkan sekiranya berlaku aktiviti pelanggaran. So dia ada kaedah macam mana dia nak buat kan. Okey, so ni sebagai contoh di Mekah. Okey, so apa yang dia buat? So untuk makan malam dia letak kat situ. Ini untuk makan malamnya pada tarikh tersebut. Tarikh tak ada tak ada pula tapi sebenarnya yang ni untuk makan malam. Okey, dia bagi masa untuk makan tu daripada 4.30 PM sehingga 6 petang. So lepas tu dia kena musnahkan, dia kena buang. Okey. So ni untuk makan ni di mana tamu haji sendiri yang buat di Mekah lah. Okey, ni contohlah ya. Okey, semua produk makanan yang berbungkus pack food perlu dilabelkan seperti berikut dengan nombor siri, batch number, sebarang penandaan seperti tarikh dan juga masa penyediaan, nama dan alamat syarikat, nama produk dan juga tarikh luput jika perlu. Okey, ini dia adalah syarikat yang membuat apa semua. Cuma untuk di tabung haji ni untuk jemaah haji selalunya dia bagi by masa yang ditetapkan lah. So dia tak akan bawa ke next ni sebab dia tulis kat situ dah makan malam. So makan pada 4.30 PM sehingga 6 petang sahaja. Lepas tu lepas waktu tersebut dia kena buang lah supaya tak ada keracunan makanan yang berlaku lah. Ni contoh ya. Okay, mempunyai rekod maklumat pembekal bahan mentah, pembekal bahan pembungkus, penyediaan makanan dan juga pengenaran makanan yang lengkap. So kena ada rekod-rekod tu untuk simpanan kita. Sebagai contoh, untuk saya kena ada, contohlah saya ni caterer. Okay? Apa yang saya kena ada adalah, saya kena ada rekod-rekod pembekal raw material saya, bahan mentah saya. Okay? Apa benda pembekal tu, saya kena rekod tu. Bukannya senang je nak buat dia. Rekod tu, kita selalu beli pada pembekal yang sama kan. So kita letakkan pembekal itu. Okay, kita simpan dan kita simpan sekali receipt invoice kita simpan bersama. Okay, untuk pembekal one step belakang lah, satu langkah ke belakang. Satu langkah ke depan pula, kita tahu customer kita siapa. Kalau kedai runcit, ya dia tak adalah sampai customer satu-satu tu, tak perlu macam itulah. Cuma kalau kata macam kita sebagai caterer, kita tahu, okay, hari ni mungkin kita masak untuk tiga event. Event A, event B, event C. So kita tahu siapa yang kita edarkan ni pada 3 event ni. Okay, contohlah Encik A, Encik B dan Encik C ni berapa banyak Encik A menu dia apa, Encik B ni berapa banyak dan menu dia apa, dan Encik C ni berapa banyak dan menu dia apa, dan kita tahu kita hantar ni pukul berapa. So benda-benda tu kita kena simpan rekod-rekod dia. Okay. Sekejap Okey. Dan elemen terakhir adalah rekod dan dokumentasi. Sampai dah elemen terakhir. Okey, ini adalah dokumen-dokumen ataupun rekod-rekod dan dokumen yang perlu disimpan. Okey, dokumen berkaitan hendaklah disimpan di tempat yang sesuai dan mudah diperiksa. Okey, senarai rekod yang diperlukan adalah kalau kecil dan sederhana. Okey, syarikat kecil dan sederhana, rekod vaksinasi anti-typhoid, rekod latihan makanan, okay, rekod latihan penyelia, perkhidmatan makanan, rekod kepuasan pelanggan, rekod invoice dan salinan resit jualan. So rekod-rekod ni kena simpan. Berapa lama nak simpan? Okay, kita simpanlah sama ada selalunya 2 hingga 3 tahun. Okay, rekod ni kena simpan. Tapi untuk rekod vaksinasi, rekod latihan pengenalan makanan, rekod latihan penyelia perkhidmatan makanan ni kena selalu update lah. Maksudnya kalau katalah rekod tu ada yang dah expired, okay, untuk vaksinasi kena cepat-cepat pergi suntik. Ataupun ada pekerja baru yang masuk, cepat-cepat minta dia pergi kursus latihan pengenalan makanan. Okey, untuk mass catering pula dia special sikit. Okey, dia ada sama juga antaranya rekod vaksinasi anti-typhoid, rekod latihan pengenali makanan, rekod latihan penyelia perkhidmatan makanan, tapi dia ada extra sikit iaitu manual program jaminan keselamatan
ada di dalam laman web fsq.moh.gov.my, boleh tengok kat situ. So yang manual ni kena lengkap. Di dalam manual ni juga ada rekod-rekod lain, rekod pembersihan, rekod penyimpanan bahan mentah, rekod masakan dan sebagainya. So benda-benda tu pun kena fulfill jugalah untuk penuhkan manual program jaminan keselamatan makanan ni. Untuk mass catering ni dia lebih orang kata terjamin sebab banyak benda dia ikut. Tapi untuk kecil dan sederhana, dia nak buat juga manual program jaminan keselamatan makanan ni pun tak ada masalah. Cuma untuk mass catering ni mandatory, untuk kecil dan sederhana ni option lah. Okey, tapi kita selalu tapinya untuk kecil sederhana ni selalunya setiap event ni yang tuan-tuan dan puan-puan buat, kita orang selalu pergi. Tapi untuk mass catering ni, jika dia dah complete manual program jaminan keselamatan makanan ni, kita hanya audit kepada rekod-rekod yang sedia ada. Mungkin jarang. Okey, ini contoh. Okey, sekejap tak over clear. Rekod kepuasan pelanggan pada yang kecil dan sederhana lah. So, ni dia akan diisi oleh pihak syarikat, pembekal. Okey, yang atas. Cuma yang bawah ni, ini adalah pelanggan kita. So, pelanggan akan tengoklah sama ada pakaian penggeli makanan itu memakai pakaian pelindung seperti apron ataupun pakaian seragam tak masa hantar makanan. Okey, pakai tak penutup kepala, pakai tak kasut yang bertutup, ke pakai slipper saja, kan? Okey, kalau patuh dia tik patuh, okey, dia submit pada pihak syarikat, dan pihak syarikat kenalah improvekan. Okey, kena tahulah kalau katalah dua pekerja dia tak pakai penutup kepala, so bolehlah ambil tindakan sama ada nasihat ataupun sebagainya lah, amaran ke. Okey, so dia tengok jugalah kebersihan diri, kuku pendek ke tak masa handling makanan tu. So ni customer complain. Okay, harap-harap tak banyaklah komplainnya kan. So customer pula selalu tengok tentang peralatan. Okay, yang ni paling risau bila kita punya COVID ni lah, harap-harap cepat-cepatlah habis. Bila once dah habis, bila kita ada buat caterer lepas ni, pastikan pinggan, mangkuk, gelas semua ni dicuci semula, dibasuh semula. Kenapa? Masa itulah kita tanpa sedar, kita tak tahu pun ada lipas datang, ada tikus datang, mungkin terkencing dekat kita punya bahan pinggan, mangkuk kita, gelas-gelas kita, bekas penyepit semua, kita kena cuci semula. Kalau tidak, mesti berbau. Kalau customer saya selalu makan okey lagi, tapi bila masukkan air dalam cawan nak minum tu dah berbau lipas. So memang pangkah lah syarikat caterer tu kan. So harap caterer kat sini kena tengok benda tu. Okay, semasa perhidangan makanan pula, so pastikanlah makanan tadi berpenutup dan tidak terdedah kan. Selalu berlaku, ini saya tak tahulah, harap-harap di kenduri kahwin lah, saya cukup menyampah jugalah, tapi macam mana kan? Nak tegur kenduri orang. Caterer dia ambil air untuk buat sirap. Selalu kenduri kahwin ni sirap lah. Ambil air pahit. Itu satu hal, masuk dalam satu tong biru kan, selalunya tong biru, masuk air pahit untuk buat cordial kan. Dan bila dah masuk air gula, dah masuk cordial, getah yang sama dikacaunya pula untuk cordial tadi. Itu yang masalah sikitlah. Okey. So harap-harap di sini apa yang saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ni memberi manfaat. Okey, semoga tuan-tuan boleh praktiskannya nanti, insya-Allah. Okey, so sebelum terlupa, sebelum kita pergi ke sesi soal jawab, okey, like okey, page saya Sazli Tulis, dan juga Origin Intellect, okey, yang Puan Nasra tadi yang menaja talk percuma pada hari ini. So like lah, okey. Dan saya buka dulu kepada soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, sekejap ya. Encik Sazli, kita ada beberapa soalan yang saya dah kumpulkan. Okey, sekejap saya tutup ni dulu. Cocok. Sekejap. Macam mana dia tu? Okey, sekejap. Nampak muka senang sikit. Okey. Baik, so kita pergi terus pada soalan yang pertama lah. Okey, baik. Soalan pertama daripada Tuan Ahmad Badarudin. Okay, untuk khusus kepada sijil latihan penyelia perkhidmatan makanan, ada tempoh sah laku ataupun tidak?
Alamak, saya terlupa pula yang dia ada telefon dalam aku ke tak. Tak silap saya sekali saja tempoh seumur hidup juga. Nanti saya cek balik. Saya lupa betul yang ni. Nanti saya cek balik untuk latihan penyelia makanan tu. 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun ya? Ya. Okey, 6 tahun, 6 tahun. Sebab Cik Yasir dah pergi 6 tahun. Saya lupa, minta maaf, minta maaf. Saya penceramah tapi saya lupa. Itu yang dosa tu. Okey, okey. Sebab dalam standard memang tidak ada dinyatakan. Saya rasa dalam garis panduan tidak ada dinyatakan Mungkin 6 dengan tahun. jelas berapa tempoh salahku. So Encik Ahmad Badarudin menjawab soalan anda 6 tahun ya. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua, Tuan Hushairi Rejab. So beliau tanya, sistem piping air panas untuk sanitize peralatan adakah mandatory bagi mengikut keperluan daripada PRP, JMP? Kalau PRP, JMP, yes, mandatory lah sebab kalau untuk TMC ni kita tak mandatory sangat, tapi kalau ada lagi baik. Kalau kata mass catering, yes, mandatory. Sebab mass catering dia dah ikut JMP. Ikut JMP. Tapi untuk bukan mass catering, dia tak mandatory lagi lah. Okey. Okay. Baik, saya teruskan pada soalan yang seterusnya daripada Cik Nur Azura Osman, di mana dia tanya, tong sampah dalam catering standard ada tulis perlu food operated dumpster, tapi dalam food hygiene tidak ada requirement tu, jadi wajib ataupun tidak? Okey, untuk nak cakap wajib ke tak, dia macam kategori sunat muakkad lah. Okay. Dia ke arah nak wajib. Sekarang ni kalau ikutkan kalau dalam regulation memang tak ada tulis, tapi dalam kita punya garis panduan ada, dan bila ikut garis panduan ni, so dia adalah wajib. Okey. Okey, baik. So itu jawapannya. Kemudian seterusnya soalan daripada Yana Sharif, if chopping board untuk tulang ataupun daging menggunakan kayu, boleh ke? Ada ke yang jenis daripada food grade? Sebab ada orang kata memang ada khas untuk butchery dan harganya mahal. Betul ke? Kalau boleh dibuktikan lah itu food grade kan. Tapi kita risaukan bila jenis kayu ni, bila kita chop, dia akan jadi ada serpihan dan itu akan menjadi hazard pula kepada kita, makanan kita lah. Sebab tu kalau boleh kita elakkan penggunaan chopping board jenis kayu. Kalau ada ni saya tak sure, saya tak pernah jumpa lagi yang food grade punya chopping board lah. So far tak pernah jumpa lagi lah. So far yang kita galakkan memang kita memang tak galakkan chopping board jenis kayu. Okey. Baik, terima kasih. Soalan seterusnya, ini soalan daripada Otai lah, Dr. Ibrahim. Alah, soalan doktor, yang pertama. Ini dosa lah doktor ni. Doktor jawab sendirilah. Kenapa kawalan suhu banyak yang tidak selaras dengan bahan pengajaran kursus LPM? Contoh yang disebut tadi, suhu penyimpanan sejuk, suhu masakan, suhu pameran makanan panas. Ini orang KKM sendiri ni tanya ni. Aduh. Buat masa sekarang ni memang kita pakai kawalan suhu tidak selaras dengan bahan pengajaran latihan. Okey. Yang ini nanti kita saya minta jugalah nanti pada pihak KKM nanti, tak apalah, nanti saya akan bagi tahu. Kita akan selaraskan sedikit demi sedikit dululah ya, supaya tak confuse. Nanti mengajar lain, apa yang saya ceritakan dalam garis panduan ni lain. Tapi yang ni kami akan cuba bersama KKM nanti saya akan bagi tahu pada KKM perkara-perkara ni kena diselaraskan jugalah. Memang saya mengaku dia ada kecelaruan sikit dengan kita punya latihan pengendali makanan punya syllabus kan. So kita akan standardkan balik nanti insya-Allah. Okey. Okay, baik, soalan yang kedua, adakah telah disahkan polistrin boleh menyebabkan bara? Sebelum ini pihak BKKM menyatakan isu polistrin bukan isu keselamatan makanan tetapi hanya isu alam sekitar. Okey, yang tadi tu saya ambil daripada website Kementerian KPKT. Okey, daripada KPKT. So berkenaan itulah. Tapi kalau bagi KKM memang kita pernah bincangkan sebelum ni, dia lebih kepada
isu alam sekitar lah. Tapi saya pernah juga dengar daripada Prof Mustafa di UM, dia kata mungkin juga menyebabkan barah, tapi tak ada lagi pembuktian ataupun jurnal yang kata benda tu boleh menyebabkan barah lah. Tapi benda tu kemungkinan tu ada, tapi kita tak ada lagi orang kata pembuktian tu lah. Cuma memang di peringkat KPKT memang tak dibenarkan, macam di Perak sendiri dia memang tak bagi langsung penggunaan polisterin, so dia kena pakai biodegradable tadi lah, yang produk-produk yang mesra alam sikit lah. Okey. Baik, so yang tu saya nak tambah sikit boleh Encik Sazli? Okey, boleh. Okey, yang sepanjang pengetahuan saya juga dari segi polistrin ni, isu ban oleh kerajaan negeri ni biasanya memang fokus melibatkan dengan isu alam sekitar lah, environmental issue. Tapi kalau kita tengok dari segi food safety, daripada pembacaan saya sebelum ini memang ada bacaan saya yang menyatakan bahawa polistrin ni dia tidak tahan kepada high heat, suhu. Betul. Kalau kita nak letak makanan yang suhu biasa tak apa. Tapi kalau kita simpan makanan yang bersuhu panas, kalau kita tengok culture Malaysia ni, kita suka tapau kan, nasi lemak panas-panas, mi goreng panas-panas, so yang itu memang ada chances chemical untuk migrate masuk ke dalam makanan. Ya, tapi sebab, pembuktian pada barah tu itu yang belum ada lagi lah, macam Encik Sazli sebutkan tadi. Betul. Tapi kita ada yang sekarang ni saya tahu kita ada high impact polystyrene HIP, so yang itu dia tahan kepada high heat, cuma masih lagi fokus kepada isu environmental lah. Betul. Itulah. Saya nak jawab dah yang tu tadi, tapi itulah. Okay. Dan yang soalan yang ketiga, kenapa silibus kursus Trust My Catering sama macam kursus untuk kawalan kebersihan dan keselamatan premis, dan kurang penekanan diberikan kepada aspek penghidangan, iaitu aspek catering? Okey, sebenarnya asas kebanyakannya masalah sekarang ni yang saya nampak bila kita pergi buat auditing di tempat-tempat caterer ni, asas pun dia tak okey lagi. Sebab tu penekanan pada asas pun penting. Sebab majoriti yang masalah yang kalau kita kata ada marking, markah semua, dekat safety tu problem. Masa aspek perhidangan ni ada juga, memang saya tekankan jugalah, tapi tak berapa banyak. Tapi yang asas tu terlampau banyak sangat masalah. Sebagai contohlah menggunakan chopping board yang sama, potong tembikai, potong daging yang sama. Dia tanpa basuh pun dia terus, lepas potong daging terus potong tembikai contohnya kan. Benda-benda yang basic pun dia tak guna lagi. Itu yang kita risaukan lah. Tapi insyaAllah kita akan perbaiki lagi, sebab yang untuk Trust My Catering ini masih juga dalam proses pilot lagi. Kita akan perbaiki daripada masa ke semasa lah untuk lebih detailkan tentang perhidangan makanan, insyaAllah. Okey, baik. Soalan seterusnya daripada Nur Hamizan Hamir, adakah dibolehkan untuk membawa makanan yang telah dimasak, contohnya gulai, diletakkan dalam plastik putih sebelum kita letakkan dalam termos yang bertutup untuk memastikan sentiasa panas? Itu satu lagi juga kan. So plastik putih tu food grade tak? Tahan tak pada kepanasan? Itu kita kena tahu juga. Tapi kalau kata food grade dan tahan kepanasan, it's okay lah. Kalau tak, lebih baik terus kepada termos. Termos tu memang tahan panas lah kan. So kena tengok juga kualiti dan juga spesifikasi plastik putih tu tadi. Okey, baik. Soalan seterusnya daripada Cik Nur Khairani. Macam mana dengan pemeriksaan kesihatan untuk pekerja kafe yang tidak menyediakan makanan? Maksudnya yang hanya memanaskan makanan. Ada kriteria untuk proses pemeriksaan itu tak? Dia tidak menyedia makanan, tapi dia handling juga kot. Maksudnya memanaskan makanan, cedok semua, termasuk sama je macam pekerja pemeriksaan kesihatan dengan latihan pengendali makanan tu wajib juga, sama je. Okey. Kena ada. Baik, dan saya rasa ini soalan yang terakhir untuk hari ini daripada Tuan Aizuddin Zamrin. Boleh jelaskan berkaitan dengan pil bagi menggantikan suntikan typhoid? Okey, pil ni pun banyak juga yang saya tahu ada di Ipoh. Tuan Aizuddin kalau singgah di Ipoh, memang dia kat Ipoh ni. Dia ada 3 kali. Dia makan dan minum air depan doktor. Okey, untuk first dose, second dose esoknya, lusa
Dia tiga hari berturut-turut. Dia kena makan uban doktor. Ya, dan harga dia agak mahal lah berbanding yang ambil suntikan biasa tu lah. Tapi ada juga di klinik-klinik swasta di Ipoh ada dibekalkan lah. Kalau di Ipoh lah, kalau di tempat-tempat lain saya rasa ada juga. InsyaAllah, sebab ramai juga yang takut dengan suntikan. Bukan anti vaksin, tapi dia takut. Okey. Okey ya. Baik, ada soalan lain? Mungkin ada, saya buka kalau ada masih lagi ada soalan daripada mana-mana peserta. Tidak ada Okey, baik. Jika tidak ada, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan juga jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Sazli Azizuddin sudi meluangkan masa hari ini untuk berkongsi dengan kita tentang pensijilan Trust My Catering, dan diharap semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Dan sebelum kita tamatkan sesi hari ini, jadi saya nak mohon yang mana yang boleh buka kamera, mungkin boleh buka kamera sekarang untuk kita screenshot untuk sesi fotografi online kan. New norm, kita kena buka kamera lah. Okay, so mungkin boleh buka kamera dalam seminit dua untuk saya ambil gambar. Dr. Ibrahim tak nak buka kamera ke? Oh, lama tak jumpa. Apa khabar? Saya dah berhenti daripada KKM lama dah. Saya kenal lagi. Okey, baik. Saya ambil gambar. Boleh bersedia nak senyum ke, nak tunjuk gigi ke, nak sembunyikan gigi? Boleh? Okey, 1, 2, 3. Okey. Sebentar. Sebab kita ramai, saya kena ambil by batch. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Okey. Sebentar, ada lagi sekali. Dan last sekali. Okey, 1, 2, 3. Okey, baik. So, itu sahaja daripada pihak kami Origin Intellect. Terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah sekiranya ada sesi perkongsian akan datang, kita akan maklumkan terus daripada Facebook page Encik Sazli dan juga daripada kita punya Facebook page sendirilah, iaitu Origin Interact Sdn Bhd. So terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Maaf zahir batin ya. Terima kasih.